Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina wa qudwatina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Wan Nuh selaku moderator, yang dihormati pegawai-pegawai daripada Yayasan Islam Kelantan sebagai munazim, dan juga al-muwazzafin min maktab al-mulhaq ad-diniyah di Kuala Lumpur, para imam, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla, kerana pada kali ini kita dapat bertemu dalam satu program yang baik, iaitulah Dauratul A'immah wal Khutaba, kursus ataupun seminar untuk imam-imam dan para khatib, di mana kalau kita lihat imam dengan khatib ni biasa orang sama, dan ada juga imam tanpa khatib. Tetapi yang kita nak iaitulah dua-duanya duduk di hadapan. Tak ada tu imam duduk belakang, kecuali waktu tak bertugas. Maka perbincangan kita, tajuk yang akan saya bincangkan untuk sama-sama kita muzakarah dan mencari suatu cara jalan yang terbaik untuk menangani masalah khilaf yang berlaku sudah beribu tahun dah sudah. Sampai hari ini pun terus, dan dia tidak akan berhenti. Cuma bagaimana menangani? Kita tak mengata menghapuskan, tak mungkin nak hapus, mustahil hapus. Itu kerana itulah tajuk yang saya beri, menangani masalah, artinya bagaimana kita menguruskan masalah khilaf, terutama sekali dengan ilmu dan dengan adab. Jadi kita akan tengok ilmu khilaf, yang kedua adab berikhtilaf ataupun adab khilaf. Kerana dengan dua adab ini dan dengan dua mekanisme ini, insya-Allah dia akan dapat menyelesaikan masalah ataupun mengurangkan masalah ataupun meredakan masalah. Kalau kita boleh hapus, alhamdulillah, wa biha wa ni'mat. Tapi kalau kita boleh kurangkan, itu pun nikmat. Ataupun kita redakan suasana yang berlaku dalam masyarakat supaya masyarakat memahami benda ni benda yang tidak selesai, maka kita boleh terima dalam keadaan yang diizinkan oleh syarak dan bagaimana cara serta kaedahnya. Jadi insya-Allah ini di antara kertas yang saya akan bincangkan secara ringkasnya pada pagi yang mulia ini. Maka perbahasan tentang tajuk ini memang panjang. Kalau kita nak kira panjang, orang tulis kitab. Orang tulis kitab, kita boleh hanya nota sini untuk perbincangan kita, dan bagaimana kita akan bincang secara ringkas. Perbahasan tentang tajuk ini memang panjang kalau tidak diperincikan, tetapi untuk menyesuaikan dengan masa dan peserta yang terlibat, alhamdulillah yang terlibat kebanyakannya para pendakwah, para imam, murabbi, maka pendekatan yang mudah dan ringkas difokuskan kepada beberapa nuktah penting. Mudah-mudahan dengan perbincangan yang sebegini dapat membuka pemikiran masyarakat terhadap realiti umat yang banyak berkhilaf tetapi kurang mengambil kira dari segi adab dan peraturan. Khilaf tu banyak, daripada pagi sampai malam tak habis-habis duk khilaf. Sampai kita buat grup untuk berikhtilaf dan berbala. Saya sendiri berapa grup dah ada. Dia orang masuk saja dalam tu. Masuk, lepas tu kita tengok lah.
Jadi kerana itulah bila anda perhati, kita nampak bahawa tajuk ini besar dan memang sangat perlu diperbincang dan diperbahaskan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan ikhtilaf, iaitulah perbezaan pendapat, cita rasa, keinginan dan segalanya menjadi tabiat kehidupan dunia dan para penghuninya. Maknanya tak mungkin dah dia jadi satu. Kebanyakan umat manusia hari ini, termasuklah umat Islam sendiri, berada dalam perselisihan pendapat yang besar lagi, meluas. Baik dalam hal akidah, syariah dan akhlak. Perselisihan adalah satu bentuk fitnah atau ujian Allah Ta'ala ke atas manusia. Meskipun manusia diberi akal fikiran untuk membuat pilihan berdasarkan ilmu dan panduan wahyu, namun perselisihan masih tetap berlaku. Bahkan ikhtilaf ini juga berlaku di antara ibu bapa dan anak. Sedangkan anak itu datang dari bapa ibu bapa. Patutnya satu rumah tu tak ada dah khilaf. Ayah dengan ibu pun khilaf. Anak dengan ayah ada juga khilaf, dengan mak sama juga. Maka walaupun anak itu datang dari ibu bapa merupakan cawangannya, tetapi perbezaan tetap berlaku. Sama ada dari segi rupa paras, warna, pendapat, pemikiran dan lain-lain. Walaupun ikhtilaf itu satu sunnah rabbaniyah, ketentuan Allah pencipta alam, tetapi ia tetap satu perkara yang sukar diterima. Ramai orang bertanya, sampai bilakah ikhtilaf ini akan berlaku di kalangan ulama? Bilakah ia akan berakhir? Bilakah umat Islam boleh bersatu? Sampai orang buat nasyid, lau kana bainanal habib, kalaulah Nabi datang. Kita kata kenapa nak kalau Nabi memang tak akan mari dah, kita akan jumpa dia di mahsyar. InsyaAllah ta'ala kita akan duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nasqi min haudhihi, kita akan dapat minum daripada kolamnya. Jadi itulah dia panggil realiti. Maka realitinya khilaf itu akan berterusan selagi wujudnya manusia di muka bumi. Tidak perlu lagi untuk kita bermimpi untuk menjadikan manusia itu satu. Firman Allah Ta'ala, Allah SWT telah letak kepada kita dalam muqaddimah ini, iaitulah ayat dalam surah Hud ayat 118 dan 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan kalaulah Tuhanmu menghendaki, tentulah dia menjadikan manusia umat yang satu. Jadi kalau Tuhan nak, dia jadi manusia ni satu ya. Tetapi Allah tidak berbuat demikian. Kenapa? Kenapa Allah SWT tidak buat demikian? Sebab Allah Ta'ala dah tentukan bahawa manusia ini akan terjadi sebagaimana yang disebut ini. Dan kerana itulah mereka terus menerus berselisih, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan kerana itulah dia menjadikan manusia, dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhanmu, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan sekalian jin dan manusia yang derhaka. Surah Hud ayat 118 dan 119. Jadi ayat ini memberi kepada kita bahawa di sana berlakunya khilaf, sebagaimana kata ulama tafsir. Cuba tengok dalam tafsir kita ni, Al-Imamul Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala kata apa? Perbezaan pendapat di kalangan manusia, yakni wala yazaluna mukhtalifin, iaitulah perbezaan pendapat di kalangan manusia dalam perkara agama, dalam perkara i'tiqad, cara hidup, mazhab dan pandangan akan berterusan berlaku. Kata Ikrimah rahimahullah, manusia adalah berbeza dalam semua petunjuk, dalam menerima petunjuk hidayah Allah. Ada orang yang terima hidayah banyak, alhamdulillah. Ada orang yang terima tidak banyak, bahkan ada orang yang terus tak terima, wal'iyazubillah. Al-Imamu Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala mengatakan perbezaan juga berlaku dalam menerima rezeki. Ini jelas berlaku, kita tengok
Ada orang yang rezekinya luas, alhamdulillah. Ada orang yang sempit. Ada orang yang rezekinya luas tapi daripada sumber yang tidak halal. Na'udzubillah kita daripada difitnah dengan dunia. Ada yang kaya memperoleh banyak rezeki dan ada yang miskin sedikit rezekinya. Itu kata Imam Al-Hasanu Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan banyak lagi lah kata-kata ulama tafsir yang boleh kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir contohnya. Akhirnya Ibnu Katsir memilih pendapat yang pertama sebagai tafsiran yang paling tepat untuk ayat di atas. Jadi ayat yang kita bincang tadi yang paling tepat sekali iaitulah tafsir yang awal tadi, iaitu berbeza, manusia ini berbeza dalam semua perkara. Fi kulli syai' wa la yazalul khulfu bainan nasi fi adyanihim wa i'tiqadatihim wa i'tiqadat milalihim wa nihalihim wa mazahim wa ara'ihim. Jadi perbezaan tu itulah yang dipilih oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Jadi yang kita simpul di sini bahawa Allah SWT telah menjadikan ikhtilaf, iaitu perbezaan pendapat, cita rasa, keinginan dan segalanya menjadi tabiat kehidupan dunia dan para penghuninya. Maka kata apakah maksud ayat illa man rahimah, kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Apa dia maksud dia? Illa man rahimah rabbuk. Jadi ada wala yazaluna mukhtalifin illa, ada istisna di situ. Maka kata Al-Syekh Al-Qatadah rahimahullahu ta'ala, iaitulah kecuali mereka yang dirahmat daripada kalangan pengikut Rasul-Rasul, iaitulah mereka yang berpegang dengan seluruh ajaran yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Qatadah, orang yang mendapat rahmat Allah ialah ahlul jamaah, walaupun tempat dan kedudukan mereka berjauhan dan berbeza. Jadi kita duduk sini Malaysia, orang duduk di Mekah, orang duduk di Yaman, di Jepun, tetapi landasannya sama, maka mereka ialah ahlul jamaah. Ahlu maksiat pula ialah ahlul furqah, iaitulah kumpulan yang berpecah, walaupun tempat dan kedudukan mereka sama. Maka ayat di atas memberi isyarat bahawa khilaf merupakan satu ketentuan dan memang berlaku. Maka dari sudut qadarnya satu realiti, tetapi dari sudut syarak pula ada khilaf yang diterima, al-maqbul, al-khilaful maqbul, dan ada khilaf al-mardud yang ditolak. Maka ini ayat Al-Quran ini memberi penjelasan kepada kita bahawa realiti yang berlaku sedemikian. Khilaf ada yang maqbul, ada yang tidak maqbul, tapi manusia itu akan terus berikhtilaf. Maka selesai daripada kita tengok pandangan imam-imam yang besar, satu lagi hadis yang sangat masyhur yang disebut dengan nama hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, thumma aqbala alaina fa wa'azana mau'izatan balighatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Kata di hadis tu panjang, tuan-tuan boleh bacalah kronologi cerita dia. Kata di Irbad, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh. Jadi Nabi kita salat subuh. Kemudian baginda berpaling ke belakang menghadap kami seraya menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam. Begitu menusuk hati kami sehingga menitiskan air mata. Kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatum muwaddi'. Wahai Rasulullah, nampaknya ini seperti nasihat perpisahan. Orang panggil macam pesanan terakhir ni. Famaza ta'had ilaina, maka berwasiatlah lagi kepada kami, pesanlah kepada kami supaya kami dapat buat panduan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'ah, wa in 'abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Maksudnya aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Biasanya itulah wasiat Nabi, dan kita pun setiap kali memberi wasiat kepada anak-anak mukim kita setiap kali Jumaat, usikum bitaqwallah.
ittaqullah, suruh berwasiat dengan takwa. Taatlah, patuh kepada pemimpin walaupun pemimpin kamu itu seorang hamba abdi yang berkulit hitam. Iaitu maknanya sungguh patuh kepada pemimpin. Yang kita nak ambil di sini, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesiapa di antara kamu yang hidup selepas ketiadaanku, lepas Nabi kita wafat, dia akan dapat melihat perselisihan yang banyak. Apa nak buat? Maka Nabi kita bagi panduan. Nabi kata selisih akan berlaku, tapi di sana ada panduan. Apa panduan dia? Iaitulah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin rasyidin. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah ia sekuat hati dengan gigi geraham, iaitulah berpeganglah dengan kuat, dan jauhilah perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, kerana ia adalah bid'ah, sedangkan setiap bid'ah itu sesat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi. Kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala dalam syarah kepada kitab Arba'in ataupun dia panggil Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibn Rajab kata apa? Ibn Rajab ni masyhur satu kitab dia nama Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab ni masyhur sangatlah. Kita hidup mengajar hadis Arba'in ni, biar ada kitab ni. Comel dia punya huraian dia. Hadis ini adalah perkhabaran yang dicerita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang akan berlaku kepada umatnya selepas kewafatan baginda. Akan banyak berlaku ikhtilaf dalam perkara usuluddin dan cabangnya, khilaf dalam perkataan, amalan dan kepercayaan i'tikad. Hadis ini bertepatan dengan hadis lain yang diriwayatkan bahawa umat ini akan berpecah kepada lebih daripada 70 kumpulan, semuanya dalam neraka kecuali satu kumpulan saja, iaitulah mereka yang berada di atas landasan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nabi kata, huwa ma nahnu alaihi al-yaum ana wa ashabi. Jadi hadis ini juga memberi arahan apabila berlakunya perpecahan dan ikhtilaf, supaya umat hendaklah berpegang dengan sunnahnya dan sunnah khulafa' ar-rasyidin selepas daripadanya. Tamat petikan kata Ibn Rajab. Maka hadis ini juga menunjukkan satu mukjizat ilmiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besar, kerana ia menggambarkan suasana perselisihan yang akan berlaku pada umat Islam disebabkan oleh setengah amalan yang mereka lakukan selepas kewafatan baginda. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam awal-awal lagi mengingatkan kepada sesiapa yang hidup pada zaman perselisihan itu supaya menghadapinya dengan cara berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi perkara bid'ah. Apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar telah menjadi kenyataan apabila realiti sejarah membuktikan bahawa fitnah perselisihan yang berlaku di zaman sahabat dan generasi seterusnya adalah berpunca daripada keracunan pemikiran yang direka oleh puak yang menyeleweng seperti golongan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya. Akibatnya perpecahan semakin membesar dari masa ke semasa, bertambah buruk lagi dengan kedatangan penjajah kafir yang menguasai negara umat Islam dan meracuni pemikiran mereka dengan pelbagai ideologi dan izm-izma yang menjauhkan umat Islam daripada ajarannya, sehingga mengakibatkan umat Islam menjadi mundur, lemah dan terjajah segala-galanya. Kita hari ini di negeri Kelantan, tuan-tuan, para asatizah semua maklum, kita berusaha nak laksanakan undang-undang syariat yang disebut dengan nama Undang-Undang Hudud. Daripada tahun berapa lagi? 93 lagi. Sampai hari ni tak betul lagi. Sebab apa? Kita tengok bila penjajah mari, dia letak halangan besar di dalam perlembagaan negara. Dia kata kita tak boleh buat dah. Selekat situ. Itu benar-benar gagahnya penjajah. Cerdiknya dia beri kita untuk agama Islam, tapi setakat masjid, setakat dalam perkara-perkara yang sesuai dengan kita saja. Maka kita mengatakan ini satu perkara realiti yang berlaku. Baik, maka apa yang kita nak buat? Kita berpeganglah dengan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Kita itu muqaddimah perbincangan tentang masalah ini supaya kita nampak apa yang kita patut perkata dan kita buat. Kita pindah kepada tajuk penjelasan tentang ikhtilaf ataupun khilaf. Jadi ada perbahasan di sini. Ada orang kata masalah ikhtilaf, oh ini masalah khilaf, yang mana betul?
Ikhtilaf ke khilaf? Kita tengok apa yang dikata oleh para ulama dalam masalah ini. Ikhtilaf dalam bahasa Arab membawa maksud tidak sependapat atau sesuatu perkara atas satu perkara. Mana ikhtilaf maknanya tak sependapat. Dalam erti kata setiap orang mengambil jalan yang berbeza sama dalam perkataan maupun pendapat. Ikhtilaf juga memberi erti tidak sama. Oleh itu setiap yang tidak sama dikatakan ikhtilaf. Contohnya baju kita putih, baju dia kita kata warna gelap. Baju kita pun ikhtilaf juga. Itu dari sudut bahasa lugah. Sementara ikhtilaf dalam ialah khilaf ialah pertentangan atau berlawanan. Dia panggil mudad, benda yang berlawan. Jadi ia membawa erti yang sama dengan ikhtilaf walaupun maknanya lebih umum. Sama dengan ikhtilaf dengan khilaf. Khilaf itu sebahagian daripada ad-did yang berlawanan, dan tidak semestinya setiap dua benda yang berbeza itu berlawanan. Ada benda yang berbeza tapi tak berlawan. Walaupun dua benda yang berlawanan itu pasti berbeza. Kita main ayat falsafah sikit. Sekali berbeza, sekali tak berbeza. Lagu mana ni? Maka walaupun setiap khilaf itu satu ikhtilaf, tetapi setiap ikhtilaf itu tidak semestinya satu khilaf. Tak sudut bahas panjang ni. Kita ambil maklumat ni untuk kita berbincang. Baik, itu dari sudut bahasa, dari sudut istilah menurut istilah fuqaha bererti berbeza tentang pendapat. Ikhtilaf maknanya berbeza pendapat agama. Kita agama Islam, dia agama Hindu. Jalan-jalan dalam agama dan kepercayaan terhadap sesuatu yang boleh membawa kebahagiaan atau kecelakaan kepada manusia di dunia dan juga di akhirat. Itu makna ikhtilaf dalam masalah istilah fuqaha. Ada satu lagi pandangan dipanggil Imam Asy-Syatibi. Asy-Syatibi ini seorang yang sangat banyak menulis tentang masalah ini. Dia ada dua kitab. Satu kitab nama dia Al-Muwafaqat. Kitab ni cantik. Para asatizah boleh tanda buku-buku ni. Dia boleh ambil free sekarang ni. Boleh download dalam internet, cari Al-Muwafaqat li Syatibi. Besar sikit. Satu lagi kitab yang kecil nama dia Al-I'tisam. Al-I'tisam yang banyak menyebut tentang masalah khilaf dalam madan Al-I'tisam. Syatibi rahimahullah ta'ala kata apa? Syatibi kata apa kepada kita? Al-khilaf ialah sesuatu yang lahir daripada hawa nafsu yang menyesatkan. Bukan hasil daripada mencari objektif syarak dengan mengikut dalil-dalilnya. Ni. Maknanya kita nampak Syatibi dia bezakan mana khilaf, maknanya duk berlawan, duk kelahi je ni. Oleh itu ia tidak diambil kira kerana lahir daripada hawa nafsu, seperti mana tidak diambil kira mana-mana pendapat yang melahir hukum syarak yang sabit secara qat'i. Jadi kalau ada hukum qat'i ada orang khilaf, macam hukum qat'i kita kata as-sariqu was-sariqatu, potong tangan, itu sudah ada dalam Quran. Tapi kalau mari ada orang pertikai lagi, kita kata tak usah duduk paling. Kalau buat ni tak ada kerja dah. Buat menghabis masa, merugikan waktu. Yang kedua, manakala ikhtilaf. Ikhtilaf. Mana apa? Pendapat-pendapat yang lahir daripada ulama mujtahidin dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang tiada nas qat'i padanya. Jadi oleh mana kan ketah ni panjang, anak istilah-istilah tu anak tak syarah lah. Sebab depan saya ni al-a'immah wal khutaba wal insyaallah min al-ulama'i ar-rabbani insyaallah. Jadi yang kedua, ataupun ikhtilaf di sini dengan makna pendapat-pendapat terhadap masalah-masalah yang berlaku di antara dua pihak yang jelas bertentangan menurut pandangan mujtahidin, disebabkan tersembunyi sebahagian dalil-dalil dan tidak ditemuinya. Maknanya Syatibi beza antara kalau khilaf tu memang lawan nas. Ya, ikhtilaf tu itu hasil daripada ikhtilaf para mujtahidin di dalam memahami nas. Maka itu dipanggil ikhtilaf. Jadi ada sedikit perbezaan. Namun demikian, perbezaan di antara ikhtilaf dan khilaf yang dikatakan oleh Imam Syatibi itu hanyalah istilah saja yang dilihat tidak ada kekuatan sandarannya. Ini kerana para fuqaha telah menggunakan khilaf dan ikhtilaf dengan makna yang sama, iaitu sesuatu yang tidak disepakati para fuqaha. Dalam masalah ijtihad,
tanpa memandang betul atau salah atau ganjil pendapat yang diperkatakan itu. Jadi kalau pendapat itu ganjil, itu dia keluar daripada khilaf yang mahmud, yang makbul, yang kita akan bincang nanti dalam masalah ini. Jadi para fuqaha juga menggunakan kalimat at-tanazu'. At-tanazu' dengan makna al-ikhtilaf. Mana tanaza'al ulama, bermakna ikhtalafal ulama. Macam ittafaqal ulama. Dalam ada setengah kata ajma'ah ulama dalam masalah ini, tapi ada perbezaan yang tanazu'. Jadi dalam isu tanazu' ni cantik satu perkara yang saya tak sebut di sini, mungkin dalam perbincangan lain, iaitulah dia panggil tahriru mahallin niza'. Tahrir mahallin niza', maknanya kita mesti letakkan dulu di mana ke tempat perselisihan pendapat itu. Pasal tu kalau kita nak bincang, kena bincang satu-satu tajuk. Jangan masuk rempuh gitu, tak boleh. Satu tajuk dia ini dia panggil tahrir mahallin niza'. Ulama berbeza di sini kenapa? Insya-Allah dalam contoh-contoh yang kita akan bawa di selepas ini. Tajuk yang seterusnya, larangan ikhtilaf dalam Islam. Larangan ikhtilaf ataupun khilaf dalam Islam ini sudah ada. Islam memerintahkan supaya bersatu dan bermuafakat serta melarang berpecah belah dan berselisih pendapat. Dari sini dapat dipahami beberapa perkara berikut. Jadi kita akan dapat perkara-perkara yang seperti yang telah digariskan oleh para ulama dalam masalah yang besar ini. Yang pertama, ikhtilaf adalah suatu yang boleh berlaku di kalangan manusia. Kerana jika ia mustahil berlaku, pasti syarat tidak akan melarangnya dan tidak menuntut para mukallaf meninggalkannya, kerana melarang dari benda yang mustahil adalah sia-sia. Jadi dia panggil abas. Tak ada dalam syarat ini suruh kita buat benda yang sia-sia. Yang kedua, apabila ikhtilaf itu suatu yang boleh berlaku dan lahir daripada manusia, maka ia juga boleh dicegah dan boleh dihasilkan lawannya, iaitu bersatu. Jadi benda khilaf mari daripada kita, yang mana kita boleh memilih jalan untuk bersatu dan bersepakat. Kerana salah satu prinsip syarak, tidak ada taklif melainkan terhadap sesuatu yang mampu dia. Dia kata tidak ada taklif fima la yutaq. Benda yang kita tak mampu nak buat, Allah Taala tak suruh kita buat. Atau tidak ada taklif terhadap sesuatu yang mustahil. Ma yumkin, taklif benda yang mustahil. Jadi dalam prinsip ini Allah Taala sebut dalam ayat selalu kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ingat kan? Yang ketiga, apabila ikhtilaf sesuatu yang dilarang oleh syarak Islam, maka sudah tentu ia mazmum, dicela. Ini adalah kerana pada dasarnya yang dicela itu dilarang melakukannya. Yang keempat, apabila ikhtilaf dilarang atau dicela, maka sesiapa yang terlibat melakukannya akan dikenakan balasan seksa. Itu pada prinsip perbincangan. Oleh yang demikian, timbul persoalan, sejauh manakah boleh berlaku ikhtilaf di antara manusia? Dalam erti kata lain, adakah ia suatu yang jarang atau sering berlaku, atau sampai kepada tahap mesti berlaku? Adakah orang Islam dikecualikan daripada berlaku khilaf di kalangan mereka ataupun tidak? Adakah khilaf itu satu jenis sahaja atau berbagai? Adakah celahan itu terhadap semua jenis khilaf atau sebahagian saja? Jadi banyak soalan-soalan yang kita buat. Maka sebenarnya perbincangan ini amat luas. Tidak mungkin diperkatakan semuanya dalam kertas nota yang ringkas ini. Kita hanya akan beri tumpuan pada jenis-jenis khilaf, kaedah-kaedah menangani masalah khilafiah dan adab khilaf, insya-Allah. Jadi lepas ni anak akan tunjuk beberapa buku yang cantik untuk kita tengok bagaimana para ulama membincangkan tajuk yang besar ini. Jadi kalau kita tengok di mana ikhtilaf itu boleh berlaku, kita yang menanganinya. Kita nak besar ke kita nak kecil? Pasal itulah kalau bahasa kita mudah kita kata, cara kita cakap ni nak balah ke nak bincang. Kalau nak bincang, kita boleh bincang secara baik. Kalau nak balah pun boleh juga. Jadi yang kita nak hari ni ialah jadikan dia satu medan perbincangan yang mengharmonikan masyarakat, tidak menyalakan api perpecahan. Maka kita pergi kepada memahami masalah, iaitulah pembahagian khilaf. Khilaf ni ada berapa jenis? Khilaf ada berapa jenis? Jadi yang pertama, tengok dalam kertas kita ada. Sebelum dibincangkan sebab-sebab khilaf para fuqaha, khilaf itu sendiri terbagi pada 3 bahagian. Yang pertama dia panggil al-khilaful maqbul, khilaf yang diterima.
boleh khilaf dalam masalah ini. Iaitulah perbezaan yang berlaku dalam perkara-perkara yang disyariatkan atau yang disyariatkan berbagai-bagai. Cuma ulama berbeza pendapat tentang lebih afdal dan patut diutamakan. Seperti kategori haji. Orang pergi Mekah, haji ada berapa jenis? Berapa jenis haji? 3. Nah, kita ada haji, ada yang belum haji lagi. Tapi yang belum haji pun kita dah belajar bab haji, duk mengajar bab haji lebuk dah. Nah, cuma nak buat tu adalah masalah juga. Sebab benda tak aja buat kan. Macam ngajar kita nikah lah dah. Oh, time mengajar kita nikah tepuk meja semangat. Lepas tu kelik senyap. Nikah bini 2 lah maksudnya. Orang ingat ustaz ni ada 3 dah, cara dia bercakap tu dah. Tunggu bini tunggu kat kereta dari kerja. Baik. Jadi haji ni ada 3 jenis. Wak Ilham mengatakan tu nampak. Tajuk yang disepakati tu. Kau tak sepakat? Sepakat tu tak? Jadi dalam haji ada 3 jenis. Dia panggil haji ifrad, haji tamattu', haji qiran. Jadi para ulama berbeza, 3 jenis tu boleh buat belaka, tak ada siapa kata tak boleh buat. Jadi itu berbeza. Sama juga bila kita nak korban dengan unta ke, dengan lembu ke, dengan kambing, dengan biri-biri. Jadi itu dia panggil khilaf tanawwu'. Pilihlah yang mana kita ada. Kalau ada duit sembelih unta seekor. Tak ada duit lembu, tak ada kurang lagi kambing. Tak ada lagi bagi 7. Kata. Jadi ini dia panggil khilaf yang makbul, yang tidak ada orang pertikaikan. Demikian juga menyaringkan basmalah, nak baca bismillah kuat ke perlahan. Kedua-duanya harus yakin tidak membatalkan solat. Tak ada orang kata batal solat, walaupun sebagian ulama mengatakan sunat membaca nyaring, dan sebahagian lain kata menganggapnya makruh kalau kita kuat. Sama juga dengan masalah baca kunut. Nak baca kunut subuh ke tak nak baca? Kalau baca pun sah, tak baca pun sah. Itu dia panggil dalam masalah diterima. Yang kedua dia panggil al-khilaf al-mazmum, khilaf yang dicela pada syarak. Apa dia? Iaitulah terdapat khilaf yang keji lagi dicela. Ini berpunca daripada 4 sebab. 4 sebab. Yang pertama, sebab kejahilan. Orang jahil pun nak khilaf juga. Yang kedua, kezaliman dan penderhakaan. Jadi kita khilaf ni bukan kerana tak betul, tapi kalau kita nak nyanyi ke orang. Yang ketiga, khilaf mengikut hawa nafsu. Yang keempat, khilaf menyalahi manhaj nabawi dalam menerimakan hukum syarak dan cara mengamalkannya. Jadi ini jelaslah kalau berlawan dengan apa ni, dengan benda-benda yang tersebut, maka kita kata ini khilaf mardud sebab dia tidak mengikut disiplin ilmu dan masalah ini. Al-qismus salis, al-khilafus sa'ir al-ma'qul. As-sa'ir, hamzah tu bukan sa'. Khilaf yang harus dan dapat diterima oleh akal. Jadi khilaf inilah yang kita nak bincang. Iaitulah perbezaan yang berlaku di kalangan ulama mujtahidin dalam masalah ijtihadiyah. Jadi para asatidz tanda sikit. Masalah ijtihadiyah. Apa maksud masalah ijtihadiyah? Iaitulah masalah yang tidak terdapat nas qat'i dalam tu. Macam kita kata solat tu sudah qat'i sembahyang zuhur, cuma macam mana dalam sembahyang tu akak tangan turun sini, letak sini. Namun demikian khilaf ini dapat diterima dengan syarat-syarat yang berikut. Syarat benda yang ijtihadi, maknanya benda yang tidak ada nas langsung. Jadi ulama berbincang hari ni benda ni yang paling banyak. Macam masalah dalam perbankan, isu-isu bank, isu apa ni yang tak lena tidur para ulama hari ni, isu perubatan. Setiap hari ada benda pelik. Mula nak tukar jantung, hari ni nak tukar apa ni hati, lepas tu tukar darah, lepas tu macam-macam tukar ada berlaku. Jadi para ulama tak boleh duduk dia. Kejap-kejap ada seminar. Lepas tu mari vaksin, mari macam-macam benda yang berlaku. Bank pun sama juga. Jadi bank dengan ahli perubatan ni lah yang beri kerja ke ustaz-ustaz, ulama-ulama akhir zaman ini, yang mereka tak boleh duduk rehat. Ada je kerja dia. Baiklah, syarat dia sini, maaf tadi, itu dia panggil masalah ijtihadiyah, masalah tidak dapat nas qat'i. Namun demikian khilaf ini dapat diterima dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah khilaf itu berlaku di kalangan ulama fiqh dan orang yang berkelayakan dalam agama. Jangan beri semua orang masuk. Pintu ini tak boleh dibuka kepada semua orang. Yang kedua adalah ijtihad dan khilaf mereka adalah dalam masalah far'iyah yang tiada dalil-dalil qat'i berhubung dengan hukumnya.
Yang ketiga adalah tujuan masing-masing untuk mencapai kebenaran dan yang betul, bukan nak tunjuk kita hebat dalam perbincangan. Yang keempat, setiap orang faqih itu telah mencurahkan seluruh tenaganya bagi mencapai kebenaran. Jadi dia kena usaha betul-betul lah, bukan setakat dengar orang kata pakai jadi tak. Kita sendiri itu kena usaha berijtihad, cari nas dan sebagainya. Khilaf seperti ini juga berlaku di kalangan para sahabat dan tabi'in. Namun demikian tidak ada seorang pun di kalangan mereka dicela kerana perbezaan yang berlaku itu. Ini disebabkan masing-masing bekerja untuk mencari kebenaran. Kalau tersalah ketika menuntut dan mencari kebenaran itu, mereka tidak dipersalahkan, bahkan dimaafkan. Ini jelas daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa iza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Artinya apabila seorang hakim, qadi, hendak menjatuhkan hukuman lalu dia berijtihad dan betul ijtihad dia, alhamdulillah, nescaya dia mendapat 2 pahala. Apabila tersalah ijtihadnya, maka dia mendapat 1 pahala. Artinya ulama-ulama dulu mereka dah dapat pahala ijtihad, tetapi kesalahan ijtihad mereka itu tak boleh diikut kerana sudah ada pandangan lain yang lebih tepat. Jadi tak boleh kita cerca mereka sebab mereka dapat pahala, kita yang dapat pahalanya. Itu masalah. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Kita pindah pula secara ringkas kepada khilaf ulama dan sebab-sebab dia. Kenapa ulama berikhtilaf dalam masalah yang berlaku. Jadi alhamdulillah sebahagian daripada asatidzah ni saya yakin kita telah belajar ataupun kita mengajar madah at-tarikh at-tashri' al-islami, kan? Sejarah perundangan Islam. Jadi kita akan jumpa benda ni. Kenapa timbulnya mazhab? Kenapa timbulnya khilaf? Kenapa berlaku? Ini semuanya cantik. Bila kita belajar sejarah itu kita nampak kenapa terjadi sedemikian. Maka di sini saya bawa beberapa contoh yang ringkas saja. Walaupun wujud perbezaan pendapat di kalangan ulama mujtahidin dan masing-masing menjelaskan hujah yang menjadi sandaran kepada setiap masalah yang dihasilkan oleh ijtihad mereka, tetapi perbezaan itu tidak sedikit pun membawa kepada pulau memulau. Tak kata saya tak boleh pakar dia tu. Benci membenci tanpa mengetahui dalil-dalil sandaran hukum yang mereka ijtihadkan. Dalam pada itu mereka saling hormat menghormati antara satu sama lain dan berlapang dada, serta bertolak ansur dalam masalah yang mereka tidak boleh bersatu. Ini disebabkan tabiat masalah yang dalilnya tidak qat'i, maka pasti akan berlaku khilaf. Jadi benda itu akan berlaku khilaf. Bahkan kata di Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau tak ada dalam kertas ni kena tanda, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu, yang disebut dengan nama Al-Khalifatul Khamis, khalifah yang kelima dianggap. Dia kata, kami suka sangatlah kalaulah di kalangan sahabat berikhtilaf. Laulam yakhtalifu, kalau sahabat tak ikhtilaf dalam masalah ini, maka jadi sempit. Kita tak berani nak buka pandangan yang kedua. Tapi kalau sahabat khilaf, kata Umar Ibn Khattab sekian, kata di Abu Hurairah sekian, kata di fulan sekian, maka ada ruang untuk perbincangan yang lebih luas. Itu masyhur daripada Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah. Baik, satu contoh yang saya nak bawa di sini, contoh teladan 3 tokoh ulama daripada Iraq. 3 orang ulama ni mari daripada Iraq. Siapa dia ni? Iaitulah Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Abdul Rahman ibnu Abi Layla, dan Abdullah ibnu Shubrumah. 3 orang ni bertemu di musim haji di Mekah. Dia pergi haji belaka 3-3. Jadi mari seorang penuntut ilmu, nama dia Abdul Waris bin Sa'id. Abdul Waris bin Sa'id rahimahullah ta'ala, dia kata, aku ambil peluang lah bila jumpa dengan tok guru besar ni, ambil peluang. Dia pun pergi. Mula-mula sekali dia pergi jumpa siapa? Jumpa Imam Abu Hanifah. Soalannya satu je. Tengok, dia punya soalan sama kepada 3 orang ulama. Tapi ingat, dia tanya 3 orang ulama ni, tetapi dia tidak lagakan ulama. Beza. Kita hari ni dah, dia tanya soalan tu nak pelaga orang dah. Dia kata, Syekh, apa pandangan orang? Ustaz tu kata sekian. Kalau tanya anak lah, saya kata insya-Allah sampai esok mu tunggu, aku tak akan jawab. Ini bukan nak tanya soalan ni, mari nak laga orang. Ini punca balah duduk sini sebenarnya. Abdul Waris dia mari tanya Imam Abu Hanifah satu masalah yang sama. Dia kata masalah al-bai' wa syart.
jua bersyarat. Sah ke tak sah? Tengok cerita kita ni. Abu Hanifah kata apa? Abu Hanifah jawab satu je, al-bai'u batil wasyartu batil. Dia kata jualnya batal, syarat pun batal. Ambil ke dia. Dia pun pergi tanya pula Ibnu Abi Layla, Syekh, apa hukum jual bersyarat? Ibnu Abi Layla jawab apa? Al-bai'u jaizun wasyartu batil. Jualnya sah, syarat batal. Wah, mana pelik dia tu tak? Oh, ni ambil tengah-tengah, sah, batal. Summa ataitu ibn Syubrumah. Aku pergi jumpa pula Ibnu Syubrumah, tanya soalan yang sama. Dia kata apa? Al-bai'u jaizun wasyartu jaiz. Jualnya sah, syarat pun sah. Macam mana kalau kita tengok soalan satu, 3 jawapan ulama. Kenapa berbeza? Kata di Abdul Waris, subhanallah, salah satu min fiqha'il Iraq ikhtalafu ala mas'alatin wahidah. 3 ulama Iraq, tiga-tiganya bercanggah pandangan dalam satu masalah. Dia tak puas hati, dia balik semula kepada Abu Hanifah. Dia kata, ya Abu Hanifah, tuan kata tak sah belaka, baik batil, syarat batil. Tapi Ibnu Abi Layla kata sah jual, syarat batil. Ibnu Syurmah kata dua-dua sah belaka. Macam mana ni pandangan tuan? Faqala, Abu Hanifah tak kata dua orang tu tak reti hadis tu. Tak mengaji fiqh mana tu dia tu. Bak usul tak kemah. La. Abu Hanifah jawab, la adri ma qala. Aku tak tahu dua orang tu. Tapi hak saya, haddatsani Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in wa syartain. Jadi hak akunya, dia bawa sanad hadis dia. Nabi larang daripada jual bersyarat. Faqala, kata Abu Hanifah, al bai'u batil wa syartu batil. Jadi istinbat akunya batal belaka dua-dua. Abdul Waris bangun, pergi jumpa Ibnu Abi Layla. Cerita apa yang berlaku. Ibnu Abi Layla kata apa? La adri ma qala. Aku tak tahu apa sandaran dua orang sahabat tu. Hak akunya, haddatsani Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashtariya barirah fa'atiqaha. Jadi cerita dianya, Nabi suruh aku beli barirah dan aku merdekakan dia. Ada cerita panjang ni. Jadi kalau tak cerita, jadi tak habis cerita tak? Dengar, adakah ada leketan? Gini cerita. Barirah ni hamba. Dia duduk selalu khidmat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia minta izin dengan tuan dia nak merdeka. Jadi tuan dia kata tak apa, boleh merdeka, tapi dengan syarat walak. Walak tu orang panggil hak menjagakan hak dia tu tuan dia. Maka Aisyah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al bai'u jaizun wa syartu batil. Itu. Jadi kata di Ibnu Abi Layla, aku pun istinbat daripada hadis ni, jualannya sah, syaratnya batal. Dia pergi pula kepada Ibnu Syubrumah. Ibnu Syubrumah kata, aku tak tahulah dua orang tu di mana sandar dia, tapi yang aku tahunya satu hari dalam perjalanan pulang daripada peperangan, Nabi jalan dengan Jabir bin Abdullah. Jabir ni unta dia tak sihat, berjalan ngongek. Nabi tepuk atas unta dia, unta tu laju selalu, tu kaki halimah selalu jalan. Lepas tu Nabi nak test Jabir, dia kata, ya Jabir, bi'ni, jual kat aku unta tu. Tadi unta tu lembek, sekarang ni unta dah hebat, jual kat aku. Kalau kita lemah lah nak jualnya dah. Waktu lembek tadi semangat nak jual, ambil saja pergi. Tapi ni dah tukar gear dah ni. Jabir kata boleh, tapi bisyarti humlaniha ilal Madinah. Syaratnya aku nak naik sampai ke Madinah, takkan nak jalan kaki terus jalan. Kata di Ibnu Syubrumah, al bai'u jaizun wasyartu jaiz. Jualnya sah, syarat pun sah juga. Sebab Nabi kita benarkan Jabir jual bersyarat. Jadi ini kata para ulama, kalau kita nak belajar tentang ilmu khilaf ini, inilah di antara benda yang kita kena belajar. Jadi masing-masing ulama berpegang kepada dalil yang sampai kepada dia, yang satu. Yang kedua, mungkin dari sudut konteks yang berbeza. Manakah yang dilarang tadi? Syarat mana? Dan lagu mana? Itu kita balik pada kitab fiqh yang saya nak cerita di sini, iaitulah sekadar contoh yang dibuat oleh para ulama tentang perkara ini. Taib, kita berpindah kepada punca berlakunya khilaf atau ikhtilaf di kalangan ulama boleh dibagikan kepada dua faktor.
Ulama berbeza, ada dua sebab. Yang pertama dia panggil faktor ghair al-ilmiyah, punca bukan kerana ilmu. Yang kedua faktor ilmiah. Jadi faktor ilmiah ni kita akan fokuskan di sini, yang kedua. Tapi yang pertama ini sebagai contoh untuk kita tahu kenapa orang berkelahi hari ini. Kenapa? Yang pertama disebut oleh para ulama, iaitulah faktor bukan ilmiah ialah faktor hawa nafsu yang dikuasai oleh syaitan melalui sifat-sifat mazmumah yang keji yang ada dalam diri manusia. Antara ciri-cirinya termasuk dalam faktor ini ialah hasad dengki yang didorong oleh permusuhan peribadi. Ini masalah kita ini. Kadang-kadang benda kita balas tu kecil ya. Simple kata orang. Kalau nak sesat memang boleh sesat pun. Tapi oleh kerana ada perasaan peribadi hasad, maka kita membesarkan tajuk, memburukkan keadaan, melemparkan tuduhan yang memang tak ada pun dalam kata-kata orang tu. Ini masalah punca yang berlaku hari ini. Ni punca besar, iaitulah madakhilus syaitan. Punca mari daripada syaitan. Pasal tu kita boleh tengok hari ni orang duk kelahi. Zaman dulu ke zaman kita hari ni pun orang kelahi, kadang-kadang kita tengok puncanya mari daripada hasutan syaitan. Jadi kita nampaklah benda tu tak sesat. Ini yang kita takut. Jadi hak ni memang payah para asatizah, para pendakwah, kita tajarrud anil hawa, letak ke tepi hawa nafsu, baru kita boleh bincang dalam masalah benda-benda khilaf. Masalah benda khilaf. Benda ni bagaimana mukaddimah kita tadi tak akan berlaku, tapi kalaulah dikuasai oleh nafsu, maka dia akan membarah dan akan membesar, dia akan jadi benda tu berat. Faktor yang kedua, masalah kejahilan yang dipengaruhi oleh sifat bohong dan khianat. Ini satu. Kita tak tahu benda yang berlaku. Satu. Tetapi kita pergi masuk campur, pergi ulas, pergi buat kenyataan-kenyataan yang memang tak ada pun. Apa yang contohnya berlaku, contohnya seorang orang ni, dia tak kata pun benda tu, tapi salah faham daripada ayat dia yang menyebabkan orang pergi ambil spin bahasa sekarang ni, ambil sekerat ayat, lepas tu kata ustaz ni kata sekian. Tak apalah orang penuduh tu seorang ya, tapi hak lain ni lambu habis isu, sebar dalam habis grup yang kita ada dalam WhatsApp ni, melayang belakang dah. Sap mari kita kena ingat, satu like yang kita beri, satu share yang kita masuk, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu masalah kita. Kadang-kadang orang yang kita spin tadi, orang kita kenal pun dia, boleh nombor telefon kita ada dengan dia. Kalau tak ada, tak simpan pun dalam grup tu ada, boleh tanya, assalamualaikum syekh, ya akhi, saya nak tanya orang kata gini-gini, pandangan awak ni betul ke tak betul? Tak sampai setengah minit boleh tahu lalu tak betul, salah. Maka puncanya mari daripada mana berlakunya khilaf yang menjurang, yang membara hari ini. Punca mari daripada yang pertama, kita tidak faham bahasa orang. Yang kedua, dipengaruhi oleh sifat bohong dan khianat. Ambil ayat orang tak habis, maka dikata. Jadi hari ini kita tengok punca-punca yang berlaku. Saya kalau tak buat contoh rasa payah sikit dah. Kita buat contoh lah, senang. Kau tak payah contoh deh. Contoh ya. Contoh kena buka telefon lalu. Tengok grup mana. Ada satu grup imam-imam ni, bukan grup orang kampung. Dia kata ada seorang ustaz, ada PhD dia. Dia larang orang baca Sayyidina Muhammad. Siapa baca Sayyidina ni sesak, bid'ah, masuk neraka. Kita pun puas cari siapa dia lah ustaz lagu ni nak backing ni. Jadi bila kita cari tanya-tanya, rupa-rupanya dalam grup tu ada sebut nama sekian-sekian bulan. Jadi kalau kita tanya orang tu 2 minit, betul ke tidak? Anta kata sedemikian, kita tak akan jumpa kawan tu pernah kata siapa dia tambah Allahumma salli sayyidina Muhammad sesak bid'ah masuk neraka, tak pernah kata. Ya, kita akan jumpanya dia kata tidak ada dalam riwayat mana-mana, riwayat Bukhari ke, Abu Daud ke, Tirmizi ke, Baihaqi ke, yang meriwayat ada perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok, berbeza di antara menerangkan lafaz dengan menghalang, membid'ahkan orang kata. Tengok itu perbezaan. Jadi kita kadang-kadang duduk lambung, duduk sebar, oh hebat ni, hak jual lambung kali pertama tu sedap dah, orang panggil bagi bola tangguh. Hak bawah ni pula, Masya Allah, tabarakallah, seolah-olah dia ni pemegang malaikat tak tulis apa yang dia kata. Ini contoh.
Maka punca berlaku di sini sebab berlakunya pembohongan, ini sebuah kaul kepada orang, dan juga ada sifat dengki dan khianat, maka timbullah jurang itu semakin hari semakin besar. Baik, banyak lagi lah contoh-contoh lain yang boleh kita buat. Ustaz ni tak kata, tapi dikata, orang kata, dia tak kata. Maka menjadi adab kepada kita hari ini, para asatizah sekalian, yang pertama sekali kita kena letak dalam isu-isu ni, ketepikanlah perasaan ikut hawa nafsu. Kalau betul-betul kita nak memperjuang mempertahankan hak, kita boleh telefon kepada orang yang berkenaan, tanya dia betul tidak awak kata. Kalau dia kata tak betul, khalas, intaha al-mawdu'. Ini masalah. Yang kedua, timbul lagi masalah. Yang ketiga, masalah dia panggil terlalu ta'assub kepada pandangan kita sendiri, sehingga sampai peringkat orang lain itu tak betul. Ini masalah. Macam kita hari ni, bila kita bercakap, alhamdulillah tuan-tuan para asatizah sekalian, mazhab 4 ni semua mazhab yang diterima dalam di mazhab Ahlus-Sunnah, kita bercakap. Tapi bila kita tengok orang ikut mazhab lain, contohnya sibuk dah kita, tak boleh nak terima dah, sempit dah dada kita, sebab itu menunjukkan bahawa bila ada sifat sedemikian, kita akan jadi sukar. Dah ceritalah sikit, tak cerita. Bila mari imam baru ni, imam masjid Haram mari baru ni, dia biasalah dia, tapi dia semaya, dia baca Fatihah derah, cuma subuh ya pagi tu, tak ada nak pesan, suruh baca kunut. Sebab kita ingat puak kita ni memang pandai dah kan, di masjid Haram semuanya imam tak baca belaka, jadi dia pun tak baca juga. Dia mazhab dia tak baca. Ada hak sujud sawi, ada tak sujud sawi, ada sujud sawi sekali pun ada. Anak duduk mikir ni mazhab mana pula ni masjid sawi sekali ni. Kalau tak sujud sawi, innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi, tak ada masalah kan. Tapi kalau sujud sawi sah, mazhab mana nak pakat? Itu lah. Jadi itulah punca. Saya mempertahankan mazhab Syafi'i ni sujud sawi berapa kali? Sekali. Mazhab Syafi'i mana pula kata sujud sawi sekali? Allahu akbar. Biarlah benda-benda yang berlaku kita lihat. Jadi punca-punca yang berlaku mari di sini, kadang-kadang kita rasa penat. Contohnya Al-Karhi dalam kitab dia kata apa? Kullu ayatin tukhalifu ma alaihi ashabuna fahuwa muawwalatun aw mansukhatun wa kullu hadisin fahuwa kadzalik. Semua ayat-ayat yang menyalahi pandangan imam-imam kita, maka sama ada ayat itu mesti ditakwil ataupun mansukh. Hadis macam tu juga. Jadi itu masalah-masalah yang timbul. Kita tak nak pergi panjang di sini, kita nak pergi kepada faktor ilmiah. Kita habiskan masa kita di sini kerana inilah perbincangan kata orang. Faktor ilmiah. Sebelum faktor ilmiah tu ada hadis. Tuan-tuan boleh baca hadis ni. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam hadis, sayati ala nas sanawatun khadda'at. Selagi akan datang pada manusia tahun-tahun penipuan yang banyak, di mana pembohong akan dipercayai sedangkan yang benar akan didustai. Yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'manu fiha yu'tamanu fiha al-kha'in. Jadi banyak. Mana ini dipanggil alamat kiamat. Maka kedua-dua faktor di atas mendorong manusia untuk mengeluarkan suatu pendapat yang didasari oleh sifat ikhlas dan amanah, tanpa didasari oleh sifat ikhlas dan amanah ilmiah. Jadi kita buat keluar pandangan-pandangan sendiri. Sebaliknya dia lebih dikuasai oleh hawa nafsu yang disuntik oleh sifat khianat, ujub, cintakan kemasyhuran dan ta'assub. Apatah lagi ia dibakar pula oleh semangat persaingan akademik. Kita pun apa kurangnya dah. Ada seorang ustaz ni dia pergi ceramah, kuatlah dia marah ke PhD ni, tak tahu kita kenapa. Tu ada PhD dak menyuruh sangat. Allah, kuat. Siapa orang kapur mari tanya, gapo dia masalah ni? Duk marah ke PhD. Dia kata tak ada masalah gapo-gapo, pergi daftar lah. Universiti Malaysia ni banyak kan kita pakat buat PhD belaka. Kalau tak saya pergi daftar pergi Sengaria ya PhD dah situ tu. Tak payah daftar dah. Marah sungguh-sungguh nah dia. Bila kita tanya dia, kita tanya ustaz tu, ada si dia gapo hak benaya, dia duk ngamuk sangat ni. Ditanya-tanya tak ada langsung lah si dia ngaji agama. Pondok 2-3 tahun ada. Jadi ini punca. Jadi kalau kita benda kita tak ada, tak sudut marah kok ya lah ada. Bukan kerana pasal itulah kita bila kita memperlekehkan orang akan cari pula kita siapa kat dia tu, dia siapa mengamuk gitu semua tu. Semangat persaingan politik. Ni politik pun masalah hari ni. Duk main ija kuning pun tak mudah dekat ni.
Dulu hijab biru, lah ni tak apa jadi hijab biru, hijab kuning. Kuning kau oren. Jangan marah dah kalau ada oren sini. Nampak contoh ni. Kau marah dah? Marah dah? Masalah ekonomi. Allah Akbar. Masuk ekonomi masalah juga ni. Masalah ekonomi. Dia nak jual ya. Dengar ada cerita ayah ni. Buat ilmu mengatur dah cerita ayah dah. Dia mari dia kata ustaz kena sokong ayah saya ni. Kata saya sokong kalau orang Islam perak kak, sokong dah lu. Mana tak sokong? Dia kata bukan setakat orang Islam perak. Ayam ni telah mendengar Quran 22 jam satu hari. Hoi, kata Zoli awak. Ayah pun nak tidur juga. Melak ke 22 jam nak tidur. Dia kata pasal nak suruh cukup dia punya umur dia 3 bulan ke 4 bulan 9. Jadi kalau tidur banyak, makan sikit jadi kurang. Lepas tu kita suruh dia dengar Quran lah. Kata paruk dia ni. Kata waktu ayah dengar Quran dalam reban dia tu, bergawa dalam jabat dengan apa? Dia tak dengar lagu. Kata nak jual siapa ni? Jadi orang ni dengar lagu, orang ni dengar Quran. Siapa dia jauh kata. Kata letih. Buatlah masalah ni banyak ni. Masalah ekonomi. Kita tak nak dah. Janganlah siapa jual ni Jakin keluar tengok dosa khabar 2 hari lepas, Jakin keluar larangan daripada menamakan produk yang kita jual ni makanan sunnah. Cakap je makan minda apa, kenapa nak sandar kepada sunnah? Ada kena kelebihan Nabi kata makan kismis sekian-sekian. Jadi kalau benda tu kita nak sandar kepada sunnah, biarlah mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbezaan ideologi. Jadi kalau kita tegur lagi ni marahlah tu. Dia tu sekat rezeki orang pula dia. Orang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ini biasanya berhujah dengan fakta dengar cakap tanpa disokong oleh bukti ilmiah yang konkret. Kita dengar orang kata, kita pun pakai sebas lalu. Bahkan mereka sanggup mengharuskan pembohongan dengan mengemukakan bukti-bukti palsu semata-mata untuk mempertahankan pegangan mereka, sebagaimana puak Syiah yang tergamak mencipta hadis palsu dalam demi ideologi. Jika ada bukti yang tidak menyebelihi mereka, mereka akan cuba sedaya upaya memutar belikkan maksudnya, atau mereka akan cuba memadamkannya dengan pelbagai teori dan metodologi yang lemah. Keadaan ini menjadi lebih malang jika kesemua faktor ini dipengaruhi pula oleh faktor cari makan. Habis kita. Jadi itulah dipanggil faktor yang kedua. Yang pertama, faktor yang bukan ilmiah. Kita berpindah pada faktor ilmiah. Terdapat banyak faktor ataupun punca berlakunya sedemikian. Setiap penulis yang mencatat punca ini juga berbeza cara olahan susunan mereka terhadap isu ini. Untuk meringkaskan perbincangan, beberapa contoh sahaja akan disebut di bawah ini. Lepas ni para asatizah boleh beli buku yang saya tunjuk 2-3 buku ni. Yang pertama dia panggil at-tafawut fil aqli wal fahmi wal qudrati ala tahsilil ilmi. Perbezaan dari segi akal fikiran. Ada orang cerdik masya-Allah. Dia dengar sekali, dia boleh ingat dan dia boleh faham. Masalah kefahaman. Ada orang boleh ingat tapi tak boleh faham. Lain. Dan kemampuan menguasai ilmu. Ada orang boleh dengar tak berlaku. Ada seorang pakcik ni, saya tak sebutlah tempat mana dia mengaji, tapi banyak puluh tahun duduk di pondok. Habis kita Tok Guru ngajar dia buat belakang. Sekali Tok Guru tak ada, suruh dia jadi Tok Im tak boleh. Kata 30 tahun dah tu. Jadi dia rezeki dia nya boleh jadi talibul ilmi, boleh jadi penuntut ilmu, dia tak boleh jadi orang yang mengajar. Nak kata apa ni? Itu contoh kita ni, tapi ni contoh mujtahidin. Jadi manusia berbeza sama mereka dari segi parah rupa, warna kulit, dengan perbezaan yang nyata dan ketara. Mustahil terdapat dua orang yang serupa 100% dalam semua keadaan, walaupun mereka itu pasangan adik-beradik kembar. Adik-beradik kembar nampak sama tapi ada beza. Kalau tidak payahlah. Ada. Kalau salah dia kahwin, nak hak mana suami dia tu? Suami dia kenal lah bini tu, bini nak cek suami lah ke mana. Jadi main tokas macam berak. Perbezaan ini sebenarnya adalah di antara tanda-tanda kuasaan Allah Ta'ala, seperti mana firman-Nya, wa min ayati khalqus samawati ila akhir al-ayah. Perbezaan sama manusia tidaklah setakat rupa parah dan warna kulit. Bahkan perbezaan itu menjangkau lebih daripada itu kepada bakat semula jadi. Bakat semula jadi, persediaan, kecenderungan, aliran akal, kecerdikan, kepintaran, tabiat, naluri dan lain-lain sifat yang membentuk hakikat batin manusia. Jadi memanglah kita sendiri pun kita tengok adik-beradik kita, anak-anak kita, anak kita ni masya-Allah ada dapat 5A campur, 5A campur lagi.
Ada hak lain tu C tolak pun ada juga. Na'udzubillah lah kan. Jadi pasal itulah sekali-sekali boleh A kak. Allah habis geruk nyata. Anak saya. Dengan anak dia seorang kali boleh A nya. Orang lain macam tak ada A dah. Atau saya duduk. Jangan terlalu sangatlah bangga. Penyakit ain tu ada. Penyakit ain. Innal aina haqqun. Kan dalam hadis kata, "Lau kana al-ain la sabaqal qadar." Jadi kita tunjuk-tunjuk kuat tak boleh. Baik. Perbezaan-perbezaan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap khilaf fuqaha, sebagaimana fuqaha mempunyai kemampuan yang tinggi dari segi hafazan dan kefahaman. Ada di antara mereka yang hafalannya lebih baik daripada kefahamannya. Ada orang yang dia ingat tapi tak faham. Sementara yang lain pula kefahamannya lebih baik daripada hafalan. Dia tak ingat mana, tapi kalau tengok buku, tengok hadis, dia boleh hurai. Ini dia panggil tafawud fil aqli, kefahaman wal fahmi. Jadi ada berlaku perbezaan. Sebab itulah kita tengok dua aliran madrasah dalam dunia Islami. Madrasah Ahlul Hadis di mana? Fil Hijaz. Ingat kan? Madrasah Ahlul Ra'yi fil Iraq. Tengok, Ahlul Hadis di Hijaz, dia punya aliran pemikiran dia berpegang pada nas banyak. Tapi Ahlul Ra'yi fil Iraq, dia banyak menggunakan ta'lil, menggunakan qiyas. Sebab apa? Adakah sebab tak ada hadis di situ? Ini timbul persoalan. Mungkin dulu kita dah bincang. Kalau nak kata tak ada hadis, Imam Ahmad duduk di Iraq, hadis dia berapa puluh ribu dia punya musnad. Tapi itu dia panggil madrasah. Madrasah Ahlul Ra'yi, mereka lebih suka membincangkan maghza, konteks hadis itu. Apa dia isi kandungan yang tentang berlaku dalam hadis. Jadi contoh yang paling mudah ya masalah zakat fitrah. Jadi Ahlul Hijaz kata tak boleh, zakat fitrah mesti bayar dengan makanan qut. Ahlul Ra'yi kata tak apa, bayar harga pun. Sebab orang miskin bukan nak gaya dengan beras, dengan gandum. Dia nak gaya dengan kasut, dengan baju, dengan kopiah, dengan kuih-kuih, dengan. Jadi kalau kita semua bagi beras belaka, bagi makanan belaka, mana siapa nak beli baju? Maka dia memberi keluar fatwa boleh bayar dengan qimah, dengan harga. Itu yang panggil aliran. Dalam hadis Nabi sebut kata, nadarallahu mur'an sami'a minna hadisan fahafizahu hatta yuballighahu. Allah Taala lah cerahkan, cahayakan muka orang yang dengar daripada kami hadis, kemudian dia hafal, kemudian dia sampaikan hadis itu. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Ada orang yang bawa fiqh ni, bawa hadis ni, tapi kepada orang yang lebih faqih daripada dia. Jadi ada orang yang lebih faqih. Wa rubba hamili fiqhin laisa bi faqih. Jadi ada orang yang bawa ni dia tidak faqih. Tapi kita tak boleh nak kata perbezaan-perbezaan yang ada hari ni perbezaan sedikit ada di sudut kuliahnya, kerana masa kita sangat singkat. Yang kedua, at-tafawut fil hasilatil ilmiyah wa masdarit talaqi. Perbezaan dalam pencapai ilmu dan sumber pengambilan ilmu. Ini yang kedua. Di antara faktor besar yang menyumbangkan khilaf fuqaha ialah perbezaan mereka dalam pencapaian ilmu, khususnya tentang Al-Quran dengan Sunnah. Jadi ada orang yang baca Quran laju, ada orang yang ingat hadis banyak, memahami hadis, belajar hadis. Apabila seorang faqih lebih pengetahuannya tentang Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya lebih hampir kepada tempat, aqrab ila sawab. Sementara itu ayat-ayat Al-Quran terbatas bilangannya dan dapat dihafal. Ayat Quran kita ada berapa ribu? Siapa dia boleh bagi jawapan hari ni, saya anda bagi hadiah. Kena bangun, tapi kalau ramai-ramai pandai belakang dah ni. 9,960 ni ayat tak? 6236. Silap lah, ramai dah jawab atas hadiah saja lah. Alhamdulillah saja. Jadi biasa sampai anak-anak budak-budak kecil kita tanya, berapa ayat Quran? 666. Ada boleh nombor kereta 666. Nah, jadi itu dia pandai fakta kita. Kadang-kadang jazakumullah khairah bagi jawapan tadi. Tak tahu pasal benda ni bila kita dengar daripada kecil duk ikat tu 9,960 ayat, tapi buka mushaf tak akan jumpa ni. Jadi Al-Quran ada 9,000 lebih ayat, tapi hadis berapa ribu? Sedangkan hadis pula terlalu banyak. Maka tentulah sukar dikuasai dan dihafalnya. Ini kerana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkatakan suatu atau melakukan suatu perbuatan, tidak semua baginda, tidak semua sahabat baginda mendengar. Ada orang yang tak hadir, ada orang yang hadir. Jadi siapa Sayyidina Umar, dia bergilir dengan sahabat dia. Hari ni mau pergi belajar, aku pergi kebun. Esok kamu pergi kebun, aku pergi belajar. Dia panggil tabadul tukashif. Jadi itu salah satu sebab.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjadi bahan ejekan pokok Syiah. Syiah ni anti sungguh dia dengan Abu Hurairah. Mengamuk dia pada Abu Hurairah kan. Dia kata masuk Islam lambat, lepas tu hadis banyak. Jadi dia tak tahu sejarah Abu Hurairah belajar. Sampai kerana itulah terdapat Nabi kita suruh Abu Hurairah witir sebelum tidur. Sebab kalau dia mungkin dia tidur lambat. Jadi kita pun tidur witir belum tidur juga sebab tidur banyak. Itu beza di antara kita dengan Abu Hurairah kan. Tak apalah, sekurang-kurangnya ada witir juga. Jangan tak witir. Tidur tak ada witir itu masalah. Jadi para sahabat pula berbeza tahap dalam menghafal sunnah. Ada antara mereka yang menghafal banyak hadis, ada yang kurang. Jadi sahabat-sahabat pula bertebaran di wilayah-wilayah. Ibnu Mas'ud pergi ke Iraq. Jadi Ahlul Iraq ambil madrasah Ibnu Mas'ud. Maka timbullah madrasah Ahlul Ra'i. Jadi Ibnu Abbas duduk di Hijaz. Lain-lain lagi sahabat-sahabat ada yang meriwayat mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke Kantung di China. Wallahu alam itu dari segi betul tak betul. Tapi kubur dia ada di sana. Maka setiap negeri itu berfatwa mengikut sahabat yang datang kepada mereka. Maknanya ikut madrasah guru yang sampai kepada dia. Namun demikian Allah telah menyediakan untuk umat ini beberapa tokoh yang mempunyai cita-cita yang tinggi, azam yang kuat dan niat yang bersih. Mereka menjelajah seluruh dunia Islam merantasi timur dan barat bagi mengumpulkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyusunnya dalam kitab-kitab as-sihah wal masanid dan al-ma'ajim. Ini istilah kitab hadis. Sebahagiannya masyhur, dikenali ramai, dan sebahagiannya tidak dikenali ramai. Kesemuanya ini memudahkan untuk mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk menguasai semua sunnah amat sulit, bahkan mustahil, kerana himpunan hadis begitu banyak. Lebih-lebih lagi arah pandangan ulama berbeza dalam menghukum sebahagian hadis. Kerana sebahagian ulama berpendapat hadis ini sahih, sedangkan yang lain kata dhaif. Ada yang kata hak ni dhaif, ada yang kata sahih dengan sanad-sanadnya lain. Jadi ini pun faktor juga. Jadi yang ni kata sahih, tak kata tak sahih. Contoh yang paling mudah kalau nak tengok perbahasan ulama dalam masalah solatut tasbih. Solatut tasbih ni berapa ulama-ulama besar dalam hadis tulis mengisbatkan solatut tasbih dengan sanad dia begini. Mari hak lain pula condemn pula. Kita nak kata apa? Jadi perhatian, setiap faktor khilaf ni ada contoh-contohnya, cuma tak sempat nak tunjuk. Jadi yang ketiga, at-tafawuq fil ihatah bi ulumil arabiyyah. Sebelum daripada itu, supaya tak lari tajuk satu buku ni, buku ni cak ambil nama dia, cari ikut dalam internet, nama dia Raf'ul Malam. Tulis Raf'ul Malam an al-a'immatil a'lam. Raf'ul Malam an a'immatil a'lam, mana menolak celaan terhadap ulama-ulama. Jadi kita kata ulama ni kenapa lah pandangan segini, jadi tak ada. Jadi dalam buku ni alhamdulillah, contoh-contoh yang saya nak sebut tadi ada dalam kitab ni. Jadi para asatidzah boleh ambil lah kan. Bab yang pertama, keuzuran para ulama ketika menyelisih hadis. Kenapa dia tak terima hadis? Jadi ada kalanya hadis tak sampai. Hadis tak sampai. Ataupun sampai hadis tapi dia terlupa. Ataupun sampai hadis tapi dia tak terima hadis tu. Mungkin rawi, bagi dia rawi ni tidak sahih. Satu kitab yang dikumpul oleh Syekh Sa'id Bashamfar di Jeddah, dia tulis satu buku tentang hadis ma'allaqa alaihi Syafi'i bi sihhatil khabar. Ma'allaqa alaihi Syafi'i bi sihhatil khabar, hadis-hadis yang Imam Syafi'i kata dalam kitab dia Al-Um, Syafi'i kata in sahal khabar qultu bihi. Kalau sah hadis ni, aku pun ambil pendapat ini. Maka Sa'id bin Syafar dia ambil hadis-hadis yang Syafi'i kata, Syafi'i tangguh kata itu, allaqa maknanya tangguh dulu, gantung, hold dulu kata orang. Jadi dia ambil, dia bawa sanad-sanad dia, hadis itu sahih. Ini menunjukkan betapa Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain warak ketika nak menerima hadis, sebab bagi dia hadis ini tidak kuat. Itu dipanggil punca di antara faktor yang menyebabkan ulama menolak hadis tersebut. Di antara lagi berpendapat lemahnya suatu hadis berdasarkan ijtihad. Mana dia kata hadis ini tak kuat. Hadis itu tidak sampai kepada seorang imam. Jadi contoh ni panjang, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman yang anda buat kuliah, tajuk dia sebab khilaf ulama. Sebab ulama khilaf. Jadi kita sini bukan nak cari sebab ringkas, yang kita nak pergi pada adab. Jadi buku ni cantik, sudah diterjemahkan. Tajuk dia menolak celaan terhadap ulama. Menolak celaan terhadap ulama.
penulis dia memang menakutkanlah, Ibnu Taimiyah. Hari ni Ibnu Taimiyah ni, kalau sebut Ibnu Taimiyah, teroris lalu. Kita nak sebut nama pun takut. Takutnya teroris demo. Ini masalah kita. Jadi dia tulis kitab lah supaya kita tidak cercok ulama. Jadi kalau kita kata ini tokoh yang mencercok ulama, kita silap lah. Kita tak kenal orang. Satu. Baik, kita pergi kepada contoh yang ketiga, at-tafawuq fil ihatah bil ulumil lughatil arabiyyah. Perbezaan di dalam menguasai ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. Jadi ada orang yang bahasa Arabnya tajam, ada orang yang bahasa Arabnya berbeza, ataupun sebab perbahasan bahasa itu menjadi khilaf. Seperti salasata quru. 3 quru. Orang perempuan yang ini kena tak beredah selama 3 quru. Al-quru, ada kata at-tahir, at-tuhru, ada kata quru itu suci, ada kata al-quru haid, maka menjadi khilaf dari sudut bahasa. Banyak lagi. Baru ni anak cadang supaya pelajar-pelajar yang nak buat master ke kalau PhD mungkin besar sangat tajuk ni. Tajuk dia beberapa hukum fiqh yang berkait dengan bilangan. Contohnya masalah kita hari ni, kalau kita nak ambil wudu, bila nak sapu kepala, berapa orang rambut syarat kita sapu? Kalau kita duduk belajar, berapa rambut kena? Kalau kita nak tahlul, ambil mana dalil 3 lah tu? Itu dia panggil hukum-hukum yang ulama berpegang kepada lurah. Lurah ni kata aqallul jam salasa. Kalau paling kurang jamak tu 3. Boleh buat tesis. Kalau nak suruh anak jadi musyrih, kena cepatlah sikit. Kalau tidak, lambat-lambat nulis malah kita. Dia kata ustaz jadi musyrih lalu, kata insya-Allah boleh. Pergi daftar di Qiyas, kita buat master dengan tajuk tadi. Baik. Yang seterusnya, yang keempat, al-ikhtilaf fi mada hujjiyati ba'd al-masadir al-fiqhiyah. Perbezaan tentang kehujahan beberapa sumber hukum. Dari dalam khilaf ulama ni tentang contohnya benda yang muttafaq, al-Quran, as-sunnah, al-ijma', al-qiyas, itu jelas. Hak lain-lain tadi. Contohnya dalam masalah hadis mursal, istihsan, syar'u man qablana, masalihul mursalah, saddu zara'i. Jadi ini dia panggil al-hujjah al-mukhtalaf fi. Syekh Sa'id Al-Khin tak silap ada, dia tulis al-adillatul mukhtalafu alaiha, risalah doktorah dia besar begini, boleh beli, ambil dalam internet pun ada, al-adillah al-mukhtalafu alaiha, dalil-dalil yang menjadi perselisihan ulama, boleh terima tak boleh terima. Yang kelima, al-ikhtilaf fi syurut, perbezaan tentang syarat-syarat yang wajib dipatuhi pada hadis sahih yang boleh dijadikan hujah. Jadi ada yang ketat, ada yang lemah. Jadi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala kadang-kadang dia bawa bab je dalam kitab dia, bab kata, tak ada hadis. Sebab apa? Sebab hadis ada, tak cukup syarat dia. Jadi dia tak ambil, tapi dia nak bab tu. Yang keenam, al-qawaid, al-khilaf fi al-qawaid al-usuliyah, perbezaan tentang beberapa kaedah usul. Jadi ada kaedah usul ini yang diittifaq oleh para ulama, ada kaedah usul yang menjadi khilaf. Jadi contohnya qawaid usuliyah ini sebahagian merujuk kepada bahasa Arab dan sebahagian lain merujuk pada akal. Di antara contoh-contoh khilaf tentang qawaid ialah al-ikhtilaf fi tahdidi ma'na al-lafzil musyarak, macam quru' tadi. Dan ada 10 khilaf ini. Yang ketujuh, al-ikhtilaf fil qiraat, khilaf tentang qiraat dalam Quran Karim. Ada orang baca gini, ada orang baca gini. Yang ke-8, al-ikhtilaf bisababi ta'arudil adillah, khilaf disebabkan percanggahan dalil-dalil. Jadi itu ringkas jelah kita sebut di sini. Saya nak pergi terus kepada tajuk yang kedua, iaitulah kaedah menangani masalah khilaf. Kaedah menangani masalah khilafiyah. Suatu perkara yang perlu diketahui bahawa hukum-hukum fiqh ada yang disepakati para ulama, imam mujtahidin, dan ada yang hanya disepakati oleh di kalangan ulama-ulama mazhab sahaja. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ittafaqa ashabuna. Ittafaqa ashab, maknanya ittifaq ulama kita saja.
Jadi ulama lain tak masuk. Jadi kadang-kadang kita baca istilah, kita ingat ittifaq semua ulama. La, ulama mazhab ada. Dan adanya berlaku khilaf di antara imam-imam mujtahidin, dan ada juga khilaf berlaku di kalangan ulama-ulama dalam mazhab yang sama. Kalau tengok dalam satu kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hassan Hito, nama dia Al-Ijtihad wa Tabaqat Mujtahidi Al-Mazhab. Ijtihad dan lapisan ulama mazhab Syafi'i. Dia akan bagi 4 lebih betul. Mujtahid mutlak Imam Syafi'i. Kamu dia mujtahid muntasib macam Imam Muzani dan lain-lain itu dipanggil muntasib pada mazhab. Kemudian tabaqah yang ketiga dia panggil ashabul wujuh. Orang yang mempunyai pandangan tersendiri dalam mazhab. Ini banyak. Pasal itulah kalau kita baca dalam kitab fiqh, dalam kitab majmu', qala fulan qala fulan. Ulama Syafi'i. Tapi waktu tu masing-masing berani mengeluarkan pandangan. Bila tak berani, selepas daripada kurun yang mutaakhir. Yang mutaakhir itu barulah mula masing-masing tak keluar pandangan, dia hanya memindahkan pandangan. Namun begitu, kalau kita nak tengok hujung kitab Muniyatul Musalli, apa nama kitab? Naskah Hasal yang harga RM2. Apa nama kitab? Kitab Musalli ni, hujung dia nama apa? Kau tak baca dah kitab Musalli lah ni, baca hebat-hebat nama dia Al-Bahjatul Mardiyah. Bahjah Mardiyah ni dia bincang tentang muafiq masbuk. Kalau tengok dalam ni, perbezaan di antara Imam Ibn Hajar Al-Haytami dengan Imam Ar-Ramli bukan soal afdaliyah, soal sah tak sah. Ibn Hajar kata sah, Ibn Ramli kata tak sah. Tapi alhamdulillah, tak ada pula tok guru kita waktu dia mengajar tu dia duduk cerita kaca Ibn Hajar ni baloh tak ada. Masing-masing boleh terima pandangan. Bahkan cuma beza sikit lah. Ibn Hajar duduk di Mekah. Mekah ni batu banyak, maka batu dengan pasir mana lebih kuat? Tentulah lebih kuat batu. Jadi Ibn Hajar lebih kuat. Ramli tu duduk di Mesir, jadi pasir ni tak kuat. Jadi kata di pasir, batu pun kalau ketuk lama-lama jadi pasir juga. Jadi Ramli lebih hebat. Itu cerita Tok Guru masa kita ngaji pondok dulu, gitulah. Yang pentingnya dua-dua tu hebat lah. Batunya pasir. Yang penting kalau tengok dalam kitab ni, waktu anak mengajar anda ingat berapa masalah dia lupa, berapa masalah yang Ramli kata sah, Ibn Hajar kata tak sah. Tapi alhamdulillah harmoni, tak ada ulama mutakhir kata cerita Ramli cerita Ibn Hajar, tidak ada. Sebab mereka beristilah dalam kelompok yang orang mencari yang hak, tidak mencari nak berkelahi. Maka kita kata di sini, oleh yang demikian umat Islam mesti menerima kenyataan di atas kerana khilaf dalam perkara ijtihad dan hukum yang berasaskan pada dalil-dalil zanni adalah suatu perkara yang tabi'i, bahkan pasti berlaku sebagaimana dinyatakan dalam sebab-sebab khilaf sebelum ini. Seruan untuk menyatukan mazhab fiqh adalah satu yang tidak logik, tak mungkin berlaku dah. Hari ini kalau kita kata kita kena satu yang mazhab, kita kata tak mungkin berlaku, kerana ia memaksa orang lain meleburkan atau mengorbankan pandangan ijtihadnya untuk berada dalam satu mazhab saja. Ini tidak mungkin, bahkan ianya bercanggah dengan konsep dan tuntutan ijtihad, kerana seorang yang mampu berijtihad dan beramal dengan hukum yang dihasilkan oleh ijtihadnya, bahkan tidak harus ia bertaklid atau berpaling dari mazhabnya kepada pendapat yang lain. Jadi sementara itu orang-orang awam bolehlah dia bertaklid kepada mazhab-mazhab yang mana yang dia pilih, dia rasa orang ni kuat. Tapi masalah orang awam sekarang ni, zaman internet ni, dia tak tanya seorang dah ustaz, 10 orang dia tanya. Dia tanya 10 orang ustaz, dia atas belakang, dia forward belakang soalan. Dalilnya bila anda jawab, adalah sekali-kali kita layan, waktu-waktu ada free kita layan, jawab gini. Tak lama petai kali dia jawab balik, dia kata ustaz tu kata gini, bersalah, berbeza dengan Abu Anas jawab. Kata dia ni nak main orang ni, sebab dia nak cari hak mana lebih selesa, hak mana lebih ringan. Kalau kata hak ni ringan, hak ni hak jadi kerja. Jadi dia tahu dah kita ni agak berat sikit contohnya. Dia nak canggah kita tu buat mari pandangan orang lain pula. Dia kata ustaz tu kata boleh, ustaz kata tak boleh, kenapa pula? Kata mu tanya apa banyak-banyaknya, tanya seorang sudah. Jadi dia panggil mazhabul ammi, mazhabul mufti. Orang awam ni mazhab dia mazhab orang dia tanya fatwa. Pasal itulah dia kena pilih, nak tanya fatwa ni tanya siapa? Tanya betul-betul orang yang dia yakin, orang yang dia siqah. Itulah mazhab dia. Dia tak ada mazhab ke apa pun. Kalau kita kata, saya mazhab Syafi'i, nama Imam Syafi'i pun tukar.
Nah, tanya, Imam Syafi'i nama apa? PI lah. Saya ingat nama Muhammad bin Idris. Jadi mazhab dia mazhab mufti dia. Maka kita kata di sini menilai, habislah kita masuk kepada menilai kepelbagaian sebagai simbol perpaduan. Ini kita nak ni. Hari ni pandangan ulama berbagai. Nak sembunyi boleh ke tak boleh? Tak boleh dah nak sembunyi. Dulu kalau orang tanya ustaz, dia yang tahunya. Tapi sekarang ni kalau dia tanya ustaz, tak keluar rumah ustaz, dia update dah dalam Facebook dia. Saya baru berjumpa ustaz fulan. Kalau bahasa jenis gila selfie tu, siap yang gambar lagi, prank selfie dengan ustaz dah. Anak di antara orang yang tak suka selfie, alhamdulillah. Kalau nak pukul gambar molek. Selfie dia sengit tak sih kita. Selfie macam. Baik. Jadi kita kata menilai kepelbagaian sebagai simbol perpaduan. Pelbagai pandangan itu menunjukkan kita boleh menerima kepelbagaian di dalam pandangan para ulama, sebab inilah yang menjadi penting bagi kita hari ini. Jangan kita rasa kepelbagaian itu menyebabkan kita kelahi. Syair di bawah ni menarik, tuan-tuan boleh bacalah. Jadi kita kata, apakah ada umat lain di dunia ini memiliki warisan seperti orang Islam? Jawabnya, Islam yang sangat baik. Sebab Islam kita ni mempunyai adab, peraturan untuk kita bersatu cukup lengkap. Tapi yang kelahinya siapa? Yang kelahinya orang Islam juga. Siapa ada orang bagi tahu, kawan-kawan yang bukan Islam, dia kata macam mana khilaf kuat sangat ni dalam ustaz-ustaz ni. Dah keluar sak khabar pula cerdik muka depan. Saya ni selalu je sak khabar tanya, ustaz minta komen sikit, kata nak komen tajuk mana? Kata tak mau, kacau dia. Kita kata lain, mungkin keluar lain. Dia kadang-kadang sak khabar ni dia nak macam apa ni? Nak suruh kita ulah, lepas tu boleh orang panggil boleh tajuk dia. Maka kita berhati-hati, bukan semua ulasan itu boleh, bukan semua ulasan itu tidak boleh. Jadi Islam ini sudah ada mekanisme yang cukup lengkap untuk kita bersatu, sudah ada. Tetapi realiti umat Islam hari ini terdapat khilaf yang ketara, permusuhan sesama sendiri dalam satu isu yang dipahami dan isu yang tidak faham. Ini masalahnya. Hak fahamnya ustaz, yang tak fahamnya pokok dia ni masuk campur juga. Bahkan duk copy tepek hak orang. Tahu copy tepek? Copy paste lah. Nah, ambil hak ni capok sini, ambil hak ni tapak ni. Tak tahu ke baca ke tak tahu tu. Maka kita akan cuba mengupas dengan tenang, melakukan perbincangan dengan rasional tentang mekanisme berikhtilaf dengan meletakkan asas dan teori yang sesuai untuk menangani masalah ini. Walaupun dari sudut pelaksanaannya ini merupakan suatu yang agak sukar dalam hubungan kita dengan orang lain apabila berlakunya perbezaan pendapat. Mungkin antara sebab kegagalannya, kita mengemukakan adab itu, kita meminta orang lain yang berbeza pendapat dengan kita beriltizam dengan adab dan menghormati pandangan kita, sedangkan kita sendiri tidak beramal apabila kita berhadapan dengan masalah orang lain. Kita kata, awak kena berlapar dada dengan saya. Tanya dia beri kita pula speed dada. Ini masalah. Mungkin antara sebab kegagalannya kita mengemukakan adab itu, baik. Oleh itu, kita sangat berhajat kepada mengajar dan belajar adab khilaf di sekolah, di universiti, di masjid dan lain-lain. Juga melatih para generasi muda untuk memperhatikan adab ini agar ia menjadi suatu budaya dan sekaligus merupakan ibadat. Jadi kalau kita latih orang yang memahami khilaf, dia tidak akan kelahi. Keperluan mempelajari adab dan berdialog dan berikhtilaf. Cuba tengok. Adab ini diperlukan oleh para pemerintah untuk menjaga hak semua rakyatnya. Jadi kalau rakyat berhimpun nak menuntut satu-satu hak, jangan hantar FRU. Hantar menteri lah pergi berunding. Hantar FRU tak jadi apa. Lepas berambak pula lepas tu dah. Lepas baju kuning, baju merah. Jadi tak sudah. Termasuk juga yang menyokong, yang tidak menyokongnya. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga hak-hak manusia seluruhnya. Termasuk para Yahudi dan munafikin yang menentang baginda di Madinah. Nabi tahu munafikin, tapi Nabi tak hantar pula sahabat-sahabat suruh pergi bunuh. Demikian juga para sahabatnya telah menjaga perjanjian ini setelah ketiadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Sayyidina Ali bin Abi Talib yang ditentang oleh kumpulan Khawarij. Suatu penentangan yang sangat bahaya dalam sejarah Islam, penuh dengan percanggahan, perlawanan dan pertentangan, hatta membawa kepada pertempuran bersenjata. Ini telah memberi kesan yang begitu besar kepada pentadbiran Sayyidina Ali dan pembukaan negeri-negeri luar turut tergencat. Sayyidina Ali kata apa? Masyhur kata-kata Sayyidina Ali,
Ali kata hum ikhwanuna baghaw alaina. Ali kata mereka saudara kita tapi memberontak pada kita. Jadi Ali tak jatuhkan hukuman kepada Khawarij. Ali kata kita pergi kerana mereka ni sudah sesat, sudah jahat, maka kita, jadi Sayyidina Ali hantar bagi Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk berunding. Abdullah bin Abbas pergi berunding saja, berpuluh ribu orang balik. Kalau tidak kerana masa pendek ni, saya cerita tentang peranan Abdullah bin Abbas ketika memulihkan pandangan menyeleweng golongan Khawarij. Baik, para asatizah sekalian, secara realitinya medan perbincangan sekarang, medan perbincangan kita sekarang, kita mesti menyedari realiti semasa hari ini yang disebut zaman langit terbuka. Dia panggil As-Sama' Al-Maftuh, dunia tanpa sempadan, alam cyber dan sebagainya. Namun hebat belakang, ataupun disebut dengan nama dunia globalisasi. Ini adalah zaman globalisasi tidak dapat disekat dan dikawal dengan internetnya, parabola dan segala bendanya. Sehingga kan kerajaan mengaku mengeluarkan kenyataan tidak mampu untuk menyekat. Nak sekat tak mampu. Majlis perbincangan manusia hari ini, sama ada yang resmi atau tidak, penuh dengan percanggahan dan kecelaruan pemikiran. Kata mengata, tuduh menuduh di antara satu sama lain. Tidak kira dalam perkara yang mereka yakini ada dalil atau tidak sama sekali. Semuanya dicampuri dan diulasi tanpa memikirkan kesan dan akibatnya menurut syariat. Itulah masalah kita hari ini. Kita ulah belaka orang tersebut. Gapo orang kata, kita kata ulas. Nah, pasal itulah saya tengok sangat besar mudahnya dosa kita ni. Ada satu video yang saya buat, tajuk dia fitnah maksiat di alam maya. Ini dia panggil maksiat jariah. Kita forward satu orang lambung ke orang lain, maka maksiat tu berjalan terus selagi benda tu tak berhenti. Ingat, kita nak forward benda, kita nak share benda, kita nak tulis tuduhan kepada orang. Hari ini dunia cepat, letak di Facebook 5 minit, ujung dunia orang dah baca. Ini maknanya kesan terlalu dahsyat. Jadi dunia hari ini penuh dengan fitnah, penuh dengan benda-benda yang berat macam ni. Maka kita jangan sekali-kali terjebak. Ana sangat secara peribadi di zaman langit terbuka ni sangat sedih bila kita tengok para pendakwah kita menghabiskan masa duduk buat kerja benda yang tak akan selesai sampai bila-bila. Iaitulah duduk sibuk dengan benda-benda ni. Akhir sekali kita terlepas pandang. Masyarakat di kampung kita tak semaya, masyarakat tak reti nak baca Fatihah, masyarakat yang tak sampai seru, kita tak dapat. Alhamdulillah, sana nahmadullah, saya banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT. 2 hari lepas, 28 hari bulan 2, saya pergi ke satu kawasan orang asli di Kuala Betis. Bila kita sampai, buat perhimpunan orang asli, bagi ceramah tentang keindahan Islam. Alhamdulillah, dalam satu majlis 12 orang asli masuk Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah kalau ada sahabat-sahabat kita ni yang terlibat dengan dakwah-dakwah gini, kita boleh kerjasama dalam masa yang akan datang. Kita bawa anak-anak sajalah, bawa pelajar-pelajar pondok kita ni, biar kita nak latih mereka. Inilah kerja sebenarnya, bukan kerja duduk forward dalam WhatsApp, bukan sibuk duduk habis dengan masa duduk kata orang tu kata ini. Sebab semua yang kita forward, yang kita kata, yang kita perli, semuanya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Boleh pahalalah kita. Dah, imam-imam, pendakwah-pendakwah buat grup untuk nak mengata kepada orang. Kita tunggulah di akhirat esok, apa yang hasil yang kita, benih yang kita tanam di dunia ni, hasil di akhirat akan jumpa. Ingat free ke? Kita cerita orang ini, ingat ke benda ni free, lepas gitu saja? La. Benda tu ada harga yang cukup mahal. Maka kita mengatakan band dan perbincangan langit terbuka ni memang terbuka sungguh-sungguh, buka pintu neraka seluas-luasnya kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak beringat. Jadi perbincangan kita hari ni tak boleh nak sekat. Macam mana kita nak sekat? Fitnah berlaku di mana-mana. Orang ambil kata-kata contohnya dalam isu tawasul. Ana tulis satu makalah. Tawasul ini ada 2 pandangan ulama. Satu kata tak boleh, boleh membawa kepada syirik. Satu lagi, tawasul ni ada khilaf di kalangan ulama yang kata boleh. Kita pun tak larang lah benda-benda macam tu. Dia pergi ambil pandangan orang lain, masuk kepala kita, dia kata dia ni kata. Ini satu fitnah, tuduhan yang cukup berat. Tapi bagi kita itu satu ujian, sebab di hadapan kita ada raqib dengan atid, di hadapan kita ada perbincangan di akhirat nanti. Jadi pasal itulah kita kata mudah ya kita nak buat senara orang ni. Tak, nak buat senara orang, nak buat tuduhan cukup mudah, tapi risiko tanggungjawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla cukup dahsyat.
Maka zaman fitnah hari ni, biarlah kita perbincangan yang kita duduk kita tengok perbincangan pemikiran negatif di media sosial hari ni sangat dahsyat. Dia kata apa? Tengok dia punya kaedah yang dia buat. Jika kamu bukan bersama dengan saya, bermakna kamu menentang. Tu ya. Dia nak orang 100% macam dia. Beza sikit kira menentang. Beza sikit sesat, keluar daripada Ahlus Sunnah. Kenapa? Adakah ulama Ahlus Sunnah tidak bincang benda tu? Tidak ada khilaf di kalangan mereka? Ini masalah besar. Tidak boleh membeza antara tajuk perbincangan dengan personality. Kadang-kadang tajuk perbincangan kita pindah kalam orang lain, tapi dinisbahkan kepada orang ini. Ini satu benda berat. Tidak ada etika dalam penggunaan bahasa. Bahasa hari ini cukup dahsyat. Saya kalau bincang dengan orang bahasa dari pustaka, tak ada komus yang dia boleh buat. Bahasa yang digunakan adalah internet. Ustaz apa lagu ni? Mudah ya tu. Ustaz otak di kepala lutut. Ustaz di kepala lutut yang bubuh otak dia. Jadi saya dia bawah jawab pula. Dia kata dia ada otak, mu ada otak ke tak mu? Tak kata mana? Dia cara dia balon. Mu awak ada otak ke tak? Bahasa. Memang bahasa cukup dahsyat. Jadi bersikap individu. Ananiyah dia baik. Ketetapan yang tidak dapat diubah lagi. Mana dia mari bukan nak belajar, mari nak mencari kesalahan. Jadi kalau kita pergi lagu ni berat. Terlalu lantang berani dalam menjatuhkan hukum, mudah je nak jatuh hukum pada orang ni sesat, ila jahannam wa bi'sal masir. Jadi tengok. Ni orang contohnya, saya buat contoh luar lah. Nak wahai orang Malaysia kan takut gagal pula. Membuat tuduhan di alam maya. Ustaz ni kata sekian. Sedangkan kalau kita baca tengok spin kata-kata. Kata-kata dia macam lain tapi dah jadi lagu tu. Tengok dia nak tuduh orang muda. Ini contoh di negara Arab. Di negara kita pun sama juga. Ambil gambar orang pangkah, tulis atas tu. Tak apa. Mainlah internet tu. Benar. Jadi malaikat pangkah juga. Kau tak pangkah. Jadi kepentingan kesatuan, jauhi perpecahan. Di sini cerita panjang, anak tak nak baca, tuan-tuan boleh baca. Cerita tentang bagaimana Huzaifah Al-Adawi menceritakan dalam peperangan Yarmouk, iaitulah 3 orang sahabat yang mati tak sempat minum air. Ingat tak? Cerita ni sangat masyhur. Boleh tengok dalam muka surat kita 14, muka surat 14 ni. Allahu Akbar. Jadi dalam ini saya bawa beberapa hadis yang menyebut kepada kita tentang bagaimana para ulama mengatakan supaya hadis-hadis dan ayat Quran yang menyebut kepada kita tentang besarnya pahala al-ulfah wal mawaddah, berkasih sayang sama-sama kita. Seorang ulama berkata, Allah Ta'ala telah menjadikan hamba-hambanya saling bantu-membantu di antara mereka, bersaudara, berkasih sayang, dan menyuruh mereka supaya bersatu dan melarang daripada berpecah dan berikhtilaf. Jadi bagaimana boleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpecah sehingga seorang itu menyokong hanya satu golongan saja dan membenci semua golongan yang selain daripada itu dengan sangkaan zan. Mana kalau betul-betul kita yakin dia kata sungguh, lain cerita. Ini zan, anggapan saja. Serta mengikut kehendak nafsu tanpa berdasarkan berdalil yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang meneliti hukum-hukum syarak akan mendapati banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan kepada kepentingan penyatuan dan ijtima'. Ia juga menolak perpecahan dan pergolakan. Manusia semuanya bersatu dalam ibadat mereka, seperti dalam bab haji, dalam bab lain, walaupun berbeza dari sudut furuknya. Haji ni ada orang pergi melontar malam, ada orang pergi melontar pagi, ada orang melontar tengah hari kan. Tengok contoh di sini, saya buat contoh yang sangat ringkas, iaitulah contoh Imam Asy-Syafi'i tidak membenarkan melakukan jemaah yang kedua kalau ada jemaah imam yang ratib telah selesai. Syekh Ahmad Syakir menghuraikan kata-kata Syafi'i ini. Dia kata pandangan Imam Syafi'i ini sangat teliti sebab punca dia tak mahu perpecahan. Macam hari ni berlaku 2 imam di satu masjid. Jadi saya kata 2 imam tak boleh, imam kedua insya-Allah tak ada masalah. Kita baru sampai masjid, imam dah sudah, kita boleh buat jemaah yang kedua. Tapi jangan 2 imam. Imam lain lah. Cuma yang jadi larangan di sini, ada setengah orang ni dia pergi masjid dia tak solat, tunggu kat luar. Imam tu sudah baru dia naik sebab tak setuju dengan imam. Ini yang salah. Dia panggil istilah solat 2 imam. Tengok, seruan kepada ittifaq, kesatuan bukan bermakna tidak boleh berikhtilaf. Kalau kata kita kena ittifaq, mana tak ada khilaf ke? Tak. Khilaf kita dah sebut tadi. Dalam satu mazhab berapa khilaf ada? Dalam satu mazhab berapa khilaf ada? Satu contoh yang orang nampak macam tak puas hati bila
ana bawa satu pandangan Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Majmu', beberapa pandangan imam dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh letak saf, letak anak di sebelah bapak dia, anak yang sudah pandai lah, sudah memayit, budak-budak. Tu marah dia, apa ni, menyalahi mazhab semua. Tujuan kita nak sebut pandangan-pandangan 5 ulama besar dalam fiqh Syafi'i yang membenarkan letak di sini. Sebab apa? Dia kata liyata'allamu, supaya mereka belajar. Jadi kalau duduk ramai-ramai belakang, dia menyebabkan budak tu duduk kelahi sama dia, duduk balah, duduk berambat. Kita juga sakit hati tengah semayang tu, anak siapa lah tak jauh ni. Nah, kalau cakap tak jauh tak apa, puan ayah dia. Dia sekali dengan ayah dia lipah dah. Anak siapa ni, puan ayah dia. Kelih-kelih sudah assalamualaikum, anak dia kepala. Baru jadi kerja dah. Jadi tujuan nak bawa ni supaya nak mengharmonikan suasana. Jadi ada pandangan imam-imam dalam mazhab yang membenarkan. Oh, dia marah ini tak ikut mazhab. Jadi kalau macam itu cara kita, bermakna kita nak ittifaq. Jadi nak ittifaq, sekarang ni tabung haji Malaysia, dulu dia guna fatwa mazhab Hambali, tak patah wuduk sentuh perempuan. Sekarang ni dia tak nak guna dah. Dia guna mazhab muqabilul asah, pandangan yang menyalahi pandangan yang asah dalam mazhab. Tak apalah lemah pun, yang penting mazhab juga. Nah, jadi apa-apa nak menyelesaikan masalah. Supaya kalau kata Hambali, patut semaya nak ikut mana? Lepas tu nak pergi melotai ikut mazhab mana pula. Jadi banyak kau panjang cerita, kau panjang. Jadi ambil pendek cerita, balik semula ke mazhab, tapi disokong oleh pandangan ulama yang lain. Jadi ini cerita. Baik, kita kata seruan kepada ittifaq bukan bermakna tidak boleh berikhtilaf. Ikhtilaf perbezaan pendapat adalah ianya satu rahmat dan ahli-ahlinya diberi kemaafan sebagaimana telah kita sebut tadi, kan? Sebagaimana kata ulama, perbezaan pendapat dalam hukum hakam adalah satu rahmat selagi tidak membawa kepada keburukan yang lebih besar, iaitulah hilang hukum asalnya. Kerana hak atau kebenaran itu satu, mungkin setengah dari rahmat Allah Ta'ala ke atas hambanya tersembunyi hukum itu, kerana kalau ia nyata akan menjadi satu keberatan ke atas mereka. Jadi kita tahu yang manakah yang benar dalam pandangan-pandangan mazhab yang tersebut, maka kita pilihlah adab-adab dalam ikhtilaf sebagai perbincangan akhir kita. Sebelum pergi pada adab, tengok bagaimana contoh yang kita boleh buat qudwah kepada seorang sahabat dalam muka surat 17 Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bertemu dengan Sayyidina Uthman bin Affan khalifah di Mina. Biasanya di Mina, Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ketika imam solat, dia akan solat qasar. Qasar tidak jamak, maknanya zuhur 2, asar 2, maghrib berapa? 1,5. Tak ada lah 1,5 kan. Maghrib tak ada qasar. Baik. Jadi bila sampai Sayyidina Uthman solat di Mina 4 rakaat zuhur, asar, dia solat 4 rakaat. Jadi bila tengok Uthman solat 4 rakaat, Ibnu Mas'ud kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibnu Mas'ud bantah, tak setuju. Sebab apa pula ni? Sebab aku solat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, semuanya solat 2 rakaat qasar. Lepas dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia tak pergi duduk tepi masjid, tepi kemah tu, mari kita solat 2 sini. La. Ibnu Mas'ud tak buat jemaah lain. Dia terus juga takbir solat dengan Sayyidina Uthman. Lepas itu orang mari tanya, nampak tuan bantah tadi sampai mengucap inna lillahi ni, kenapa pula solat sekali? Dia kata, Ibnu Mas'ud jawab satu, al-khilafu syar, khilaf tu tak baik. Jadi aku nak kesatukan kalimah, aku tak mau pecahkan orang Islam, kita solat sekali. Jadi anda tengok hari ni masalah ada setengah daripada kita ni, bila mari tempat kita musafir, dia berhenti masjid, dia tak solat dengan imam tu. Dia kata, mana boleh orang musafir ikut imam, dia solat lain sini. Dia solat pula dekat orang perempuan, dia takbir Allah akbar, jadi orang perempuan tak tahu rokok sujud dengan imam mana. Ni masalah berlaku. Bila anak tanya dia, kenapa ustaz buat macam ni? Dia kata, kami musafir mana boleh buat macam ni. Dia kata, ni tak habis hayat ni.
Orang musafir tak boleh qasar kalau solat dengan imam tamam. Tapi kita bukan makna tak boleh jamak. Solat dengan imam, lepas tu jamak dalam belakang pula. Asar, buat 2 rakaat. Ini masalah. Jadi Sayyidina Uthman kata al-khilafu syar. Khilaf tak baik, maka dia teruskan. Baik, kita pergi kepada penutup. Ada adab ikhtilaf. Sebagai seorang Muslim, kita perlu menghayati akhlak-akhlak Islamiah dalam semua keadaan, sebagaimana yang diajar kepada kita oleh Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun ada atau etika dalam berhadapan dengan masalah khilafiyah, khususnya bagi kita yang bukan ulama mujtahidin, perlu sekali diberi penekanan agar tidak menimbulkan porak-poranda dan kecelaruan dalam masyarakat. Yang pertama, setiap orang mesti bersihkan dirinya daripada sentimen ta'assub mazhab secara melulu. Kita mazhab Syafi'i, ana belajar, walaupun lama kita belajar berbagai-bagai mazhab, belajar fiqh muqaran daripada tahun 1 kuliah sampai ke akhirnya, kita masih lagi tak keluar daripada mazhab Syafi'i. Ada seorang pakcik ni, dia nak pergi Mekah, dia belajar wuduk mazhab Hambali. Dia mari jumpa anak, dia kata, "Ustaz, boleh tak saya nak keluar mazhab, nak tukar mazhab?" Kata boleh. Dia kata, "Ustaz, boleh tolong?" Kata boleh, cuma satu ya syarat, awak mari nombor pendaftaran mazhab Syafi'i, lepas tu saya uruslah nak daftar. Dia pun sengih suka, mana ada. Dia kata ni kacau punya orang, main dengan nombor pendaftar ya pula dah. Mana boleh daftar. Jadi itu kalau kita bincang dalam masa kita tak cukup, dalam kitab fiqh coba cari Al-Fawaidul Makkiyah, satu lagi kita Al-Fawaidul Madaniyah fi Mustalahat Syafi'iyah. Dalam kitab ni ditulis ulama Syafi'i di Mekah, memang dia tulis tentang masalah intiqalul mazhab, berpindah mazhab, sama ada berpindah total atau berpindah juzuk. Contohnya dalam bab wuduk ni, saya alhamdulillah saya terima pandangan majoriti ulama yang mengatakan tak batal wuduk. Kita boleh pergi situ, tapi jangan tunjuk mentah kita ambil tarjih pandangan ni kak, pipi tangan biar ni nak naik masjid. Ayang maya sanalah tak. Duk main ayang kok ni, nyaya sungguh dia ni. Agah dia ni dah. Tak usah duk pegang-pegang tangan, itu menimbulkan fitnah nama lagi tu. Baik. Jadi kita bermazhab tapi tidak ta'assub. Itu cara. Yang kedua, kita tidak harus merasa sempit dada dengan sebab wujud perbezaan mazhab, kerana kadang-kadang kita rasa punah adalah masyarakat kita ni rusak adalah. Mari pula pandangan mazhab-mazhab lain. Para jemaah sekalian, tadi saya dah sebut, kita duduk di alam internet, alam langit terbuka. Hari ni orang akan terima maklumat di mana-mana saja dia berada. Tak payah sekat lah, tak boleh pergi situ sini, maklumat jalan terus. Kita nak sekat sini, orang bagi ikut internet. Nah, yang jadi masalahnya, kalau kita tak hurai, akan timbul perbalahan yang besar. Hari ni orang duk viral satu tajuk, kahwin tapi berzina. Mungkin tuan-tuan imam dapat tajuk ni. Ada orang tanya, kahwin berzina, macam mana ni ustaz? Sudah, mana orang kahwin dah ada isi kat dalam perut tu lah. Dia kahwin ada isi. Jadi kahwin berzina sebab mazhab Hambali tak sah kahwin kalau ada isi. Jadi dalam internet sudah maklumat sudah bercelaru. Jadi inilah cara kita menangani masalah. Kita kemukakan pandangan ulama supaya mereka sedar, ini pandangan mazhab Syafi'i, ini pandangan sekalian, supaya kita tidak jadi mereka tidak jadi sempit dada. Kalau pergi Mekah tu boleh maya belaka di Masjid Arai tu, subuh ya tak boleh solat. Mau cik tanya apa? Tak baca kunut. Jadi nampak berat benar kita ni. Hak dia tak kuat bismillah tu tak apa. Sedangkan hak tu rukun, kunut sunat. Jadi kadang-kadang kita duk laga, duk apikan masyarakat dalam benda-benda yang boleh diberlapang dengan begitu luasnya. Yang ketiga, menghargai segala usaha ulama-ulama mujtahidin dalam pelbagai mazhab. Alhamdulillah, hari ni tuan-tuan, tak ada ulama yang berbincang kecuali akan sebut belakang qala Nawawi. Ulama marilah ulama mazhab ke apa-apa. Kata ke Nawawi. Qala Al-Ghazali rahimahullah. Kita pun kata juga. Qala Al-Kasani, qala Ibnu Abidin, qala Al-Khirashi, Al-Maliki. Jadi semua ulama sebut kata-kata Ibnu Qudamah. Jadi inilah dipanggil harmoni bila boleh sebut pandangan-pandangan ulama. Yang keempat, jangan memaksa orang lain menerima pandangan kita dalam masalah khilafiyah. Jadi kita tak boleh paksa, cuma kita boleh jelaskan. Berbeza antara paksa dengan jelas. Kalau kita paksa tak boleh. Tapi kalau kita jelas, ini pandangan ni ulama sebut sekian-sekian, dalilnya sekian-sekian, itu pembincangan nama dia. Kalau kita nak tutup pintu di zaman terbuka agak berat. Yang kelima, jangan menentang amalan khilafiyah yang tidak sesuai dengan mazhab yang kita anuti. Jadi kalau kita kata kita baca kunut subuh, tapi kalau orang tak baca, jangan duduk kelahi, dia tak nak baca.
Yang keenam, mesti beradab dengan ulama yang berbeza pandangan. Sebut molek lah. Ni ada setengah budak-budak ni, bila dia nak perli kepada mazhab, dia kata ni mazhab Fiqhi, dia kata mazhab Fiqhi, mazhab Abu Hanifah sudah. Jadi sebut ulama dengan nama yang baik, rahimahullahu taala. Jadi kita tak ada ulama-ulama kita ajar supaya kita tidak beradab dengan para ulama. Sebutlah nama siapa pun, Syekh Daud Fatani rahimahullah, kata fulan. Jadi kita sebut dengan baik. Jangan bila sebut nama ulama ni jeh lalu, pangkah atas muka. Yang kita salahnya berapa masalah? Kadang-kadang yang salahnya beberapa bab, tapi yang betulnya banyak. Maka tidak adil lah kalau kita putus semua dia punya perbincangan. Yang ketujuh, jangan mudah menuduh dan melabelkan orang yang mengamalkan amalan yang kita tidak sependapat dengannya dengan berbagai-bagai tuduhan. Jadi, hari ini tuduhan yang paling masyhur, akad darah lalu ada. Jadi mudah je kita ni kata, orang ni kata, tuan ni yang kata ni, ya apabila kita nak masalah. Jadi kalau kita tidak menuduh, ada satu video yang baru keluar hari ni cantik. Dia ambil asal. Ini perbezaan di antara ulama sekian dengan ulama sekian. Jadi barulah kita nampak perbezaan pandangan para ulama. Tapi kalau dilabelkan orang ni, maka orang tak akan buka pintu dah perbincangan. Jadi kita yang menyalahkan, kita yang buat salah, kemudian kita pula nak paksa orang supaya jadi betul. Yang ke-8, jangan berlagak besar dengan menghentam ulama-ulama silam yang tidak sealiran. Kita kata rahmatullahi alal jami', Allah Ta'ala bagi rahmat kepada semua. Silap mereka adalah sebagai manusia, tak boleh lari. Yang ke-9, jangan mudah menimbulkan isu remeh-temeh khilafiyah. Bukan bermakna tak boleh timbul, tak boleh bincang. Bincang boleh, tetapi nak menimbulkan perbalahan, itu kita salah. Kalau kita tak boleh bincang langsung dah ni, orang buat lama dah ni, jadi apabila kita nak tahu? Para ulama mengatakan benda yang benar mesti diperkatakan walaupun tak ada orang terima. Kita bimbang nanti anak cucu kita mari akan datang, dia kata tak pernah apa ayah hoyak, tak pernah apa abah kita kata. Ingat ada hadis akhir zaman, apabila berlakunya kiamat, orang pasal tu yang beriman solat pun tak reti dah, cuma dia boleh kata la ilaha illallah, tu dia boleh kata. Sahabat-sahabat tanya, famadza yughnihim ya Rasulullah, apa yang beri faedah pada dia la ilaha illallah? Nabi kata tunjihim min azabi jahannam, kata-kata ini boleh menyelamatkan mereka daripada neraka jahanam. Jadi benda yang benar kita kena kata, benda ni tak baik, benda ni tak baik, benda ni tak betul, benda ni bercanggah dengan apa, walaupun orang buat. Orang tak nak terima cerita lain, tapi mesti dimaklumkan benda yang tidak baik. Tapi kalau nak bincang benda ni pun tak boleh, menimbulkan perpecahan. Kita kena ingat, masyarakat ni berpecah tak pecah, memang sudah berpecah pun. Cuma bagaimana menguruskan supaya tidak menjadi suatu medan perbalahan, tapi dimaklumkan tidak jadi masalah. Dimaklumkan tidak jadi masalah. Yang ke-10, fokus kepada persoalan pokok yang memerlukan kerjasama. Hari ni pokok kerjasama kita boleh buat apa? Nak suruh orang solat, semua sekali setuju. Kita pergi masuk kampung, masuk bandar, cari orang tak solat, cari orang tak sembahyang, pergi tempat orang asli, dia suruh masuk Islam, ajar dia solat sebagainya. Ini benda bersama. Jadi kalau nak buat geruk, cari geruk yang bersama. Geruk nak balah-balah, tak usah duduk situ. Kita jadi syaitan bisu kalau tak tegur. Kalau kita tegur, kita kena tendang. Biarnya tendanglah, senang. Ya. Yang ke-11, mengelak dari melakukan masalah yang dipertikaikan. Ini yang ke-11 ni penting, sebab hari ni pertikaian banyak. Jadi kita cuba mengelakkan diri kita daripada berlaku benda-benda yang dipertikaikan. Contoh hari ni, amalan-amalan, bacaan-bacaan yang kita ada, kan banyak bacaan-bacaan yang kita ada. Ulama ni kata boleh, ulama ni kata tak boleh. Sah lah. Baik, ada ke tak ada bacaan yang dipersetujui oleh semua ulama? Jawabnya, bacaan yang mari daripada Nabi SAW, setuju. Kita ajar tu, wairkan kepada masyarakat, ini amalan, ini zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tak ada orang pertikai. Tapi kalau mari duk ajar zikir hu tengah malam, ada orang pertikai ke tidak? Pertikai. Sebab benda tu kalau kita nak buat fi khassati nafsina, untuk kita yang kita belajar rasa boleh buat, tapi nak viralkan, nak ajar pada masyarakat sukar, maka masyarakat awam dia akan pegang dengan apa yang kita ajar. Maka kita ajar benda-benda yang sudah disepakati oleh ulama, kerana kalau orang dengar pun tak ada siapa pertikai. Itu maksud saya. Jadi pasal itulah ana tulis satu risalah, zikir selepas solat. Nanti kita bagi depan ni. Zikir lepas solat ini yang kita ambil daripada hadis Nabi SAW, dan kita ambil daripada fiqh Mughnil Mustad, fiqh mazhab Syafi'i. Jadi fiqh kita mazhab Syafi'i, orang pun tak pertikai. Tapi kalau zikir hok pelik-pelik lagi, orang tanya, mari mana ni?
tak tahu dengar orang tua kata. Lepas tu dia ambil mana? Pakak tak tahu belaka. Jadi macam mana kita nak sandarkan dia? Cuma kalau dia buat, ikut dia lah nak buat kan. Jadi itu masalah. Kita cuba menangani, mengajar, mendidik masyarakat supaya ambil benda yang ittifaq, yang tidak dipertikaikan oleh para ulama, sebab ini penting. Orang pun tak takut nak buat. Ni kalau zikir apa tu? Tengok orang mari sembunyi ya. Rupa-rupa tengok-tengok, ajaran pelik-pelik. Dia panggil ajaran wahdatul wujud yang dipertikaikan oleh orang, contohnya. Ajaran apa nama ni? Tajalli, Mak Laksmana contohnya. Ni ada pula hak baru ni, kerajaan aras pula ni. Tuan-tuan kena nanti. Baiklah. Jadi kita mengatakan di antara kitab yang cantik untuk kita baca, iaitulah kitab Raf'ul Malam an Aimatil A'lam. Kitab lagi ditulis oleh Tanbih ala Asbab allati aujabatil ikhtilaf. Al-Insaf, ini cantik ni tanda kita ni, nama dia kitab Al-Insaf fi bayan asbabil ikhtilaf li Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Kitab ni ada dalam internet, ada, boleh ambil. Ana tulis tapi silap, tak tulis ikut bahasa Arab. Al-Insaf fi bayan al-ikhtilaf. Yang tadi yang kita dah tunjuk, iaitulah menolak celaan terhadap ulama. Banyak lagi lah buku-buku lain. Kalau nak buku Arab, ambil ni. Tajuk dia Kaifa Nakhtalif. Kaifa Nakhtalif. Bukunya murah je, 15 rial. Tapi kena kira orang pergi Mekah, orang nak pergi umrah ramai cuti sekolah ni, ambil Kaifa Nakhtalif. Bagaimana kita nak berikhtilaf? Kalau tak lama lagi keluar buku yang ditulis oleh Abu Anas, di antaranya sebab khilaf dan adab-adab. InsyaAllah kita cuba beradab lah. Kok mana pun, tak beradab pun, kalau kita tak beradab, orang lain tak beradab, tak apa, puas hati. Tapi kalau kita tak beradab juga, masalah kita. Maka saya mengatakan sebagai penutup akhir perbincangan kita, iaitulah adab ikhtilaf. Kita dah sebut tadi. Kemudian ramai imam besar tulis, tengok dalam kitab kita ni, mengelakkan melaku masalah yang dipertikaikan kerana digalakkan berdasarkan kaedah fiqhiyah. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar daripada khilaf itu mustahab. Oleh itu sebagai mengambil ajaran lelaki ini, dalil dan sandarannya adalah diutamakan. Jadi alhamdulillah para asatizah dan para ulama sekalian, mudah-mudahan nota yang saya beri ini boleh kita panjangkan. Boleh kita buat muzakarah sama-sama kita, boleh kita buat perbincangan sama-sama kita, insya-Allah, demi kesatuan umat. Perbahasan ini tidak wajar ada benda-benda yang tidak wajar diperbesarkan. Jadi jangan menyalahkan antara satu sama lain kalau berlaku. Kerjasama menegakkan syariat dan memerangi maksiat serta amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di antara doa yang Nabi kita ajar, ambillah doa ni, kita baca malam-malam waktu tahajud. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Kita hanya mampu berserah kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala lah beri petunjuk kepada kita supaya kita dapat duduk bersama, mengharmonikan masyarakat, insya-Allah. Jadi setakat itulah yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.